الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, puan semua sihat ke? Alhamdulillah. Cuba senyum sikit orang-orang. Alhamdulillah. Seronok sikit. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang untuk kita bertemu pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, sewajarnya kita memanjatkan kesyukuran yang sangat tinggi kepada Allah. Sebab pertemuan kita pada hari ini adalah yang dipilih. So bila mana kita nak hadir ke majlis Al-Quran, ini adalah pertemuan ataupun satu perkumpulan yang dipilih oleh Allah. Sebab yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah. Surah sebelum juz Amma kita bincang surah Ar-Rahman, kan? So dalam surah Ar-Rahman kita belajar yang ajar Quran ni Allah. Maka kerana Allah yang ajar Quran, maka siapa yang hadir di sini, siapa yang pilih? Allah jua yang akan pilih siapa yang bakal hadir untuk mendengar apa yang Allah nak ajar. Maka terpuaskan bersyukur sebab kita ni hamba Allah yang terpilih. Saat ini barangkali seorang di rumah, barangkali waktu inilah waktu nak menonton telenovela di kaca TV, tapi anda memilih untuk hadir di sini ke kelas Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan kekuatan untuk mengikuti hidayah tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan sekalian, pada kuliah yang lepas, pada bulan lepas, kita dah habis berbincang mengenai bagaimana flow surah. So kalau anda baca juz Amma, so kita dah dapat gambaran secara surface ataupun secara umum bagaimana dia punya flow of the story. So dalam juz Amma total ada berapa surah kita bincang bulan lepas? Ada berapa? Mau nak kira balik. So, bulan lepas kita dah bincang, kita dah kira dah sama-sama berapa surah semuanya? 37. So ada 37 surah dalam juz Amma. Dan kita dah kelas-kelaskan dia ikut bahagian-bahagian tu. Kalau ingat lagi bulan lepas kita pecah pada kumpulan-kumpulan. Dan semua kumpulan ada berapa tuan-tuan sekalian? Ada 7. So ada 7 tuan-tuan sekalian. Maka ada 7 bahagian semuanya. Maka 7 bahagian ini saya buat untuk anda tuan-tuan sekalian untuk lebih mudah menjiwai. Sebab setiap waktu solat saya percaya kita tak pilih juzuk 29 yang ke atas tu. 1 sampai 29 jarang-jarang dipilih oleh orang Malaysia khususnya untuk dibacakan dalam solat. Kan ada daripada kalangan anda baca dalam solat tu surah Al-Kahfi semuanya sekali. Ada daripada kalangan anda yang baca surah Al-Imran, Al-Imran totalnya semua sekali dalam satu solat. Jarang-jarang kan? Mungkin pernah. Sebab mungkin saya tengok macam ayah mertua saya. Dia waktu Ramadan, dia akan baca Quran di samping sebelum dia solat tu. Satu dia sebelum solat tu dia baca sendiri lah, macam biasa lah. Tapi waktu pagi, pukul 4 pagi,
Dia akan masuk dalam satu ruang bilik solat tu, saya perasan dia ada Quran besar. So dia akan baca dekat dalam solat sunat. So boleh tak kita baca tengok Quran dan solat fardu? Saya nak tanya. Solat fardu. Solat fardu. Okey, jawapannya macam ni. Boleh, tapi tak digalakkan. Boleh, tapi tak digalakkan dalam solat fardu. Tapi dalam solat sunat khair, tak ada masalah. Dalam solat sunat tak ada masalah. Sebab fardu ni adalah satu sunat yang wajib. Kesempurnaan yang utama dalam solat itu bukan apa yang anda baca, tapi yang diutamakan dalam solat fardu yang wajib kepada Allah itu adalah khusyuk. Khusyuk tu, yang itu yang Allah nak tuntut. Bukan apa yang kita baca dalam solat fardu tu. Sebab itu wajib. Anda kena bagi kesempurnaan dalam kewajiban. Ramai orang mampu menangis dalam solat sunatnya, tapi kenapa dalam fardu ni tidak mampu? Sedangkan hak satu tu sunat, hak satu tu wajib. Yang wajib buat ala kadar, sunat buat suruh-suruhan. Hak tu yang salah. Hak tu salah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang dibaca dalam solat itu Allah tak pentingkan. Tetapi apa yang Allah nak tuntut daripada solat itu adalah namanya apa? Khusyuk. So dalam fardu utamakan khusyuk dalam. Jadi pilihlah surah-surah yang anda mahir, yang tidak memerlukan anda kena buka mushaf depannya, maka anda sendiri faham apa maksud surah yang anda baca dan bacalah penuh penjiwaan dalam solat fardu. Boleh faham? Sebab tu boleh nak tengok dalam solat fardu tapi tak digalakkan. Sebab keutamaan kita adalah untuk khusyuk. Tapi dalam solat sunat silakan. Tak ada masalah. Nak tengok. Barangkali kita sendiri rasa khusyuk baca Quran dalam solat tu, kan? Tak ada masalah. Boleh beza kan? Saya tak kata tak boleh, tapi tak digalakkan dalam solat fardu. Itu yang macam. Baik, sebab kita dah baca dekat dalam solat fardu kita ni juzuk ammah kebanyakannya, maka datang ke bulan lepas. Saya pecahkan ikut kumpulan tu supaya at least imam baca ke kita baca sendiri ke, dah ada big picture, gambaran besar tentang apa yang kita baca tu tuan-tuan sekalian. Clear? Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah hari ini starting from today, kelas kita akan fokus pada surah je. Sebab yang bulan lepas kita nak fokus pada big picture dulu, gambaran makro, gambaran yang lebih besar kepada juzuk itu sendiri. So starting from today kita akan masuk by surah, lebih detail, pergi satu ayat ke satu ayat apa tafsirannya dan bagaimana kita ambil tafsiran itu untuk ditadabburkan. Baik, insya-Allah. Baik, so surah yang pertama dalam juzuk ammah surah apa tuan-tuan sekalian? Surah An-Naba. Dan kita kena berkenalan terlebih dahulu secara space sikit-sikit dulu. Apa cerita surah An-Naba ni? Maka nota yang anda dapat itu sekali lagi saya cuba nak mudahkan anda. Saya percaya tuan-tuan sekalian, dalam mana-mana kelas tadabbur, tak kira lah siapa-siapa pengajarnya, saya sendiri pun masuk kelas tadabbur, saya tak boleh nak jamin. Bila saya baca Allahu Akbar, contoh baca surah An-Naba kan, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, saya sendiri pun tak boleh nak jamin saya boleh ingat apa tafsiran pertama, apa tafsiran ayat 2, apa tafsiran ayat 3, kan tak boleh. Kita dah nak khusyuk imam baca tu satu. Yang kedua, kita sendiri nak baca surah tu, ayat-ayat tu. Lalu bolehkah kita jamin satu persatu anda boleh ingat semua tafsirannya? Boleh ke? Susah kan? Lalu saya cuba mudahkan anda. Mana at least tak, sebelum ni anda dengar, ada kumpulan surah dalam juzuk ke-30. That's number one, nombor satu. Sekarang kita pergi kecilkan sikit dia punya, narrow down sikit dia punya perbincangan tu. Setiap surah saya mudahkan anda ada 5 poin, ada 4 poin yang anda wajib ingat. So at least anda baca surah tu, anda dah tahu, ada 5 benda Allah cerita. Sebab tu saya letak #5, #4. So ada 5 perkara wajib yang anda wajib tahu, ada 4 perkara wajib yang anda wajib tahu. So at least anda tak perlu ingat 30 ayat punya tafsiran, anda dah boleh ingat, ada 5 cerita yang wajib saya tahu. Maka saya baca surah ini, saya mesti dapat 5 poin. Boleh faham tak? So itu tujuan saya bagi nota. Nota tu bukan tafsiran satu ayat, tapi dia memudahkan anda untuk mempermudahkan anda daftarkan benda ini dalam solat.
Sebab kita nak terjemahkan amma. Amma tu apa? Yatasa'alun. Yatasa'alun tu apa? Kadang-kadang dia lambat nak pergi satu persatu. Melainkan kalau anda baca macam ni. Amma yatasa'alun. Okay. Tapi tak jadi apa aja. Dah. Kalau imam macam tu, anak panggil imam tu tak lancar. Betul tak? Kalau imam macam tu dekat salat, dah pakai mikrofon, buat pula tu. Amma ustaz. Yang dekat belakang tu pula, yatasa'alun. Sambung. Yatasa'alun. Tak boleh lah kan? Tapi tuan sekalian, dalam hadis yang sahih, Nabi sendiri pun tak galakkan kita baca Quran ni laju-laju. Memang kalau boleh anda baca, biarlah satu kalimah itu anda dah dapat dan pergi pada kalimah seterusnya. Kalau dalam bacaan luar solat tak apalah nak baca amma yatasa'alun, itu tak ada masalah. Tapi dalam solat dia perlukan pula tartil, kita baca dengan lancar, fasahah yang betul lah. Sebab takut mendatangkan fitnah. Sebab kat Malaysia ni memang baca amma yatasa'alun, ada amma lepas 10 saat baru yatasa'alun. Fitnah macam tu. So elakkan fitnah. Baik, so dah tahu dah purpose nota ni. So saya nanti setiap kali dah habis satu bahagian, saya akan bekalkan nota-nota macam ni. So anda akan balik amma yatasa'alun, surah An-Naba ada 5 poin, An-Nazi'at ada 4 poin. So dia tak akan lebih daripada 6. Setakat ni nota saya untuk sampai surah An-Nas, dia tak lebih daripada 6. Setakat ni saya buat 5, 4, 5, 6. Macam tu je lah. So anda pun susah kena ingat 5, 4, 6 just okay kan. So tak tahulah pokok satu hari nanti saya nak tambah poin sampai 8 pun still sikit lagi kan? Nak ingat tentang satu surah. Baik, so jom kita pergi An-Naba secara surface dulu. Saya tak nak cerita benda ni lagi. Anda kena tahu dalam satu ilmu yang kita kena berikan perhatian dalam Quran ni adalah keterkaitan di antara surah. So kita akan admit, kita akan akui Allah Azza wa Jal, dia nak pergi ke surah selepas ni dia tak akan pernah terputus pengisian. Macam sebelum surah An-Naba, surah apa? Al-Mursalat. Bermakna Al-Mursalat nak pergi An-Naba tak akan terputus pengisian. An-Naba nak pergi An-Nazi'at tak terputus pengisiannya. An-Nazi'at nak pergi Abasa dia tak terputus pengisiannya. Sebab itu bukti Al-Hakimnya Allah. Sebab apa pandangan anda kalau tiba-tiba Allah terputus pengisian? Buat karangan, perenggan nombor 2 tak ada kaitan dengan perenggan nombor 3. Anda rasa karangan itu karangan yang bagus ke tak bagus? Karangan yang tak bagus, betul tak? Maka bila Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana, mustahil ada kelemahan pada penerusan pengisian dalam Quran. Sebab tu dalam Quran ada satu ilmu namanya ilmu munasabah bainas suwar. Ikut saya, munasabah bainas suwar. Munasabah ni apa? Kaitan, connection, baina antara. Suar jamak bagi surah. Surah satu, suar banyak surah. So munasabah baina suar. Apa tu maksudnya semua sekali? Yang ni yang kita nak mulakan pada hari. So poin nombor satu yang anda tak nampak kat depan ni, surah ini surah apa? Ini paling simple sikit. Surah apa ni? Surah Makiyah. So tuan-tuan sekalian, itu fakta nombor satu anda kena tahu. So bila mana surah Makiyah, siapa audiens Nabi pada waktu ini? Orang Quraisy di Mekah. So automatik bila sebut dia surah Makiyah, audiens Nabi tak lain dan tak bukan adalah Quraisy di Mekah. Gelap tak? Okey. Dia macam nanti kiamat kan, sebelum lagu ni ada berlaku satu proses namanya ad-dukhan. Kalau anda rasa okey, saya okey. Saya bimbang berlaku kiamat. Okey, macam ni okey. Dia okey banyak maksud kat sini. Oh, okey nampak boleh lah. Sebab benda tu sama dengan tanda je pun. Okey, kalau tak nampak pun is okey anda nampak kat sini. Okay, so saya je nak tak nampak sekarang. Okay. Baik, kita masih dah sambung. So bila sebut Makiyah, audiens ni adalah orang Quraisy dekat Mekah. Dan saya pernah sebut sebelum ni, orang Quraisy ni apa sikap dia orang? Dia orang ni apa? Sangat degil. Dia orang ini orang yang sangat degil. So kita pun tahu nak berhadapan dengan orang degil senang ke susah?
Susah. So bila susah, cabarannya lebih kuat. Lebih susah, usahanya kena lebih dahsyat. Dan dalam surah An-Naba, antara benda yang Allah akan cerita lepas ini adalah bagaimana Allah membuktikan kedegilan dan kerenah mereka yang berbagai. Antaranya adalah mereka suka sangat bertanya tentang benar ke ataupun tak benar ke, betul tak betul hari kiamat ni akan berlaku. Sebab ayat pertama surah ini lagi pun tuan-tuan sekalian anda baca, Allah awal-awal lagi sebut mereka sedang bertanya-tanya. Amma yatasaalu. Apa yang mereka sedang bertanya-tanya tu? So nak kata cerita pasal tanya-tanya ni tuan-tuan sekalian, orang Quraisy di Mekah ni sangat cemerlang dalam bertanya-tanya kepada Rasulullah. Tapi nanti tuan-tuan sekalian, dia ada beza tau. Soalan dalam bahasa Arab dia ada dua jenis. Soalan dalam bahasa Arab ada dua jenis. Lepas ni kita akan bincang. Baik. So sekarang ni satu anda tahu dia makiyah dan siapa audiens Nabi. Yang kedua kita nak tengok apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Takkanlah Allah nak masuk surah An-Naba tak ada pengisian yang Allah teruskan daripada surah sebelumnya. Sebab pastinya ada connection, ada kaitan di antara surah sebelum dengan surah selepas. Dan kita pun dah sebut sama-sama dengan puas sekalian surah sebelum An-Naba surah apa? Surah Al-Mursalat. Okey, now ada mushaf tak masing-masing? Okey, now buka surah Al-Mursalat semuanya. Buka surah Al-Mursalat semuanya sekali. Kalau tak ada, tak apa, saya tunjuk kat depan ni tuan-tuan sekalian. Saya sediakan untuk anda. Nampak juga? Quran dah ada, nota dah ada, sesi okey kot, tak nampak ni depan ni kan? Supaya nampak saya tu lebih sikit lah kan? Tak penat saya pakai sensor macam ni. Okey baik, dah jumpa dah surah Al-Mursalat. Okey baik. Surah Al-Mursalat Allah mulakan dengan wal mursalati urfa. Sama tak? Jumpa tak? Okey. Baik, saya bagi anda aktiviti seminit je tuan-tuan sekalian. Bukan apa pun, bukan nak competition apa pun. Saya nak anda sendiri baca fast reading. Tahu tak fast reading? Baca dengan laju daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke-50 tu. Fast reading je. Just tengok je. Saya catat tak boleh masuk lagi. Just tengok. Ada tak benda yang anda rasa menarik daripada surah? Anda baca dengan laju. Sampai 50. Cuba anda keluarkan dengan anda baca nas tu saja. Ada tak benda-benda yang menarik anda cuba? Okay? Ada tak benda yang sekali anda baca, ini interesting, ini menarik? Ada tak? Kalau budak saya pernah buat benda ni, ramai yang jumpa sebab benda itu antara benda yang sangat menarik dalam surah. Ada tak minta lagu anda baca lagu-lagu ada tak? Habis satu apa benda? Hujung dia macam mana? Hujung dia sama. Macam mana sama tu? Ya. Oh, maksudnya ma'arif disukun semuanya. Ma'arif disukun kan? Semuanya berakhir dengan ma'arif disukun. Kalau anda kata semua berakhir dengan ma'arif disukun, ada yang ada ma'iwat. Okey, so maknanya itu bukanlah mungkin menarik, tetapi bukannya dominan, sebab ada yang dia tak konsisten. Apa lagi yang menarik? Jumpa tak? Saya suka poin tu. Apa benda puan? Pertujuan poin. Ada ayat yang berulang-ulang. Ayat mana puan? Yes, sebenarnya itulah perkara yang paling menarik dalam surah ini. Sebab ada satu ayat yang berulang banyak kali. Dan ayat itu berbunyi apa ya? Wailu yawma idzin lil mukaththibin. So kali pertama kita jumpa ayat tu dekat mana? Kali pertama. Ayat berapa? Ayat ke-15. So anda catat dekat nota anda, ada satu ayat yang sama. Okay, jom kita tulis sama-sama. Okay, kita buat aktiviti ni ataupun kita catat nota ni sama-sama.
Nombor satu, ada satu ayat yang sama sama berulang banyak kali. Dan ayat ni adalah wailun yawma idzin, betul tak saya je ni? Lil mukadzibin. Itu ayatnya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Dan kali pertama kita jumpa ayat ini dekat mana tadi tuan-puan sekalian? Satu ayat 15. Okey, setaraikan lagi. Ayat berapa lagi kita jumpa? Lepas 15 ayat berapa? 19. Lagi kita jumpa apa lagi? Dekat mana lagi? 24. Lagi 28. Lagi ada lagi tak? 34. Lagi 37. Banyak ni. Lagi 40. Lagi 45. Lagi 47. Lagi tak? Tapi dah sebab ayat 50 je. 49. 49. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermakna tuan-puan sekalian, 1/5 daripada surah ini adalah ayat yang sama. So surah sebelum surah An-Naba 1/5. Sebab total satu surah tu ada 50 ayat. Maka 10 daripada 50 ayat itu adalah satu ayat ni je. Al-Mursalat lah, surah Mursalat. Saya sebut apa tadi? An-Naba, sorry. Surah Al-Mursalat 1/5 daripada surah ini disebut satu ayat yang sama. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Apakah maksudnya? Wailun. Maksud wailun apa maksud wailun? Kecelakaan yang besar. Wailun. So dalam Quran perkataan wail, ya wailatana lebih kurang sama. So dalam Quran dia akan datang dalam dua bentuk, wailun ataupun ya wailatana. Apa yang pertama tadi kamu sini? Wailun, ataupun yang kedua bentuk dia macam mana? Ya wailatana. Okay, sekali lagi ulang. Yang pertama bentuk dia macam mana tadi? Wailun. Yang kedua macam mana? Ya wailatana. So dalam Quran ni biasanya perkataan-perkataan ini akan ada dua pihak saja yang sebut. Yang pertama adalah dari pihak Allah. So wailun ni kebanyakannya datang dari pihak Allah. Allah mencelakakan satu pihak ataupun Allah mencelakakan satu kaum. Itu adalah sebutan wailun. Tetapi kalau anda jumpa ada ya wailatana, ya wailatana, kebanyakan kalimah ini disebut oleh orang-orang yang Allah murka kepadanya. So word tu, perkataan tu keluar daripada mulut mereka sendiri. Contoh, kalau kita baca suratul Kahfi, anda akan jumpa ada sekali orang-orang yang dimasukkan ke neraka Allah ni, bila dia dapat je kitab amalan mereka, maka first kali bila mereka buka je kitab mereka tu, mereka sebut apa tau? Ya wailatana ma lihadzal kitab. Apa yang mereka buat tu? Mereka mencelakakan kitab amalan mereka sendiri. Mereka ni ambil buku dia orang ambil buku tu, dia orang buka, dia orang tengok je nombor 1 punya tulisan tu, dia kata celaka kita. Dekat dunia tuan-puan sekalian, senang tak nak jumpa ada manusia yang boleh mencelakakan diri sendiri. Anda boleh tak sebut dia anda celaka? Susah kan kita nak jumpa orang cakap diri sendiri celaka kan? Tapi akhirat nanti, dahlah buku tu buku dia, dahlah kitab tu kitab amalan dia, tapi dia sendiri mencelakakan kitab amalan dia sendiri, bermaksud dia celakakan diri sendiri. Sebab apa tuan-puan sekalian? Dikatakan dalam ayat itu, dia kata, aku rasa amalan ni hak buruk ni aku seorang je tahu.
Kenapa tiba-tiba ada sekali rekod detail siap? Tarikh bila, pukul berapa, dekat mana, detail. Dia celaka sebab benda ni pun kau catat, ya Allah. Nampak ingatan dia tukar macam tu lah, saya naratifkan dia. Benda ni pun kau catat. Aku rasa aku seorang je tahu pasal benda ni. Kenapa kau catat juga benda? Kenapa So boleh beza tak wailun dengan ya wailatana? Wailun siapa sebut tadi? Allah mencelakakan satu pihak. Tapi ya wailatana siapa sebut? Dia bukan isteri, kita tak nak sebut benda tu. Na'udzubillah. Maksudnya orang-orang yang Allah murka sebut. Orang-orang yang Allah murka. Satu lagi dalam surah Yasin, yang ni mungkin anda semua tahu kot. Bila mana mereka semua dah mati dekat dalam kubur, kan semua kan kita semua akan mati kan. So kita akan dimasukkan dalam kubur. So kan sangkala kedua kan akan berlaku kan, Ar-Radifah. Sangkala kedua kan akan ditiup oleh siapa? Israfil. So bila ditiup sangkala yang kedua, tahu tak apa respon orang-orang yang orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah? Dia cakap apa benda? Sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun ya wailana man ba'athana min marqadina. Kan ada kan? Celaka siapa yang kejut kami daripada tempat tidur kami. So dia orang suka main perkataan celaka. Dalam istilah dalam Quran ya wailatana ni mencarut lah, macam mencarut lah. Tapi dia orang banyak mencarut tentang diri mereka sendiri. Dia orang mencelakakan amalan mereka, mencelakakan kitab amalan mereka, mencelakakan apa je lah. So suka benar dia mencarut dekat dalam alam akhirat nanti. Na'udzubillah, kan kita orang suka mencelakakan orang. Okey, baik. So apa kaitan pengulangan 10 ayat ni dengan surah selepasnya, surah apa? An-Naba. Apa kaitannya? So apakah yang mereka dustakan? Sebab Allah kata celaka untuk siapa? Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang al-mukadzibin, orang yang mendustakan. Ini untuk mukadzibin, maksudnya yang mendustakan. Mendustakan apa tu maksudnya? Siapa yang Allah celakakan? Kata celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Pada hari itu Allah kata celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Dustakan apa? Dustakan hari kiamat. Yang inilah benda yang mereka dustakan. Dan tuan-puan sekalian, apa kaitan dengan surah An-Naba? Allah bagi tahu apa yang dimaksudkan dengan mendustakan hari kiamat. Nampak tak penerusan cerita tu? Surah Al-Mursalat bagi tahu celaka pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan hari kiamat. So kita mungkin tertanya, ya Allah, macam mana contoh ataupun cara untuk mendustakan hari kiamat tu? Siapakah yang dikatakan orang yang mendustakan hari kiamat tu? Diorang buat apa? So diorang buat apa? Siapa? Dijawab dekat dalam surah sebelahnya. Nampak tak penerusan poin tu? Terputus tak pengisian Allah buat? Tak terputus. So Allah bangkitkan dia punya isu dekat dalam surah Al-Mursalat. Allah kata celaka orang macam ni yang mendustakan. So didustakan apa? Kiamat. Macam mana? Siapa? Surah selepas tu. Kan? Surah selepas tu. Itu persamaan atau perkaitan nombor 1 di antara Al-Mursalat dengan surah An-Naba. Anda rasa penting tak tahu benda ni? Kenapa penting? Supaya kita sentiasa tak lupa Quran dari berhiyat daripada Allah. Ada 114 surah, tuan-tuan sekalian, tak pernah ada satu surah pun terputus. Siapa boleh buat 114 perenggan yang boleh pasti dan boleh jamin setiap satu-satu perenggan tu tak terputus pun? You can do that? Kita boleh buat. So kita penting sekarang ni sampai anda tahu, oh Allah nak bagi saya ilmu. Tapi first thing first, perkara pertama saya kena buat adalah saya kena respect pada ilmu Allah yang maha hebat macam tu. Boleh dia buat kaitan macam tu. Itu hebatnya Allah. Dahlah Quran yang tuan sekalian turun secara mutawatir. Tahu tak mutawatir? Beransur-ansur. Dia bukannya sekali karang pakai siap dah Muhammad. Tak. Dia turun satu. Dalam
Fatrah selama berapa tahun Quran diturunkan? 23 tahun tuan-puan sekalian. Kalau anda boleh ingat lagi tak apa yang anda, kalau contoh anda berada dekat tahun ke-20, anda boleh ingat lagi tak apa yang anda sebut dekat tahun ke yang pertama dulu? Boleh ingat lagi tak? Anda kan berada dekat tahun ke-20, tahun pertama anda sebut, anda boleh ingat lagi tak? Tak boleh ingat, tapi punya bijak Allah, Maha Al-Hakimnya Allah berada dekat tahun ke-23 sekalipun, benda yang hujung tu still masuk dalam point. Tak terputus. Hebat tak Allah? So di samping kita nak gain knowledge daripada Allah, kita semua terlebih dahulu kena respect kepada ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha hebat. Itu persamaan nombor 1. Persamaan nombor 2 tuan-puan sekalian, anda perasan tak dekat ayat yang ke 14? So kalau anda tengok nota tu, kalau surah An-Naba tu, yang saya nak sebut sekarang ni adalah poin nombor 3, hashtag 3. Kan ada 5 poin. 1, 2, 3. Yang tertulis kat situ melengkapkan mesej hari Al-Fasal. Jumpa tak? Jumpa tak? Okay. So surah Al-Mursalat, dia sebut wama liyau, 13 dulu. Liyaumin fasl. Wama adraka ma yaumul fasl. So dalam surah ini Allah sebut ke hari pemutusan hukum. Lalu surah ini ditanya dekat surah tu, wama adraka ma yaumul fasl. Kamu tahu tak apa itu hari pemutusan hukum itu? Tahu tak apa? Tapi tak pula diceritakan kat bawah tahu benda. Terus wail yauma idzil mukazzibin. Apa hari pemutusan hukum tu? Apa benda? Macam mana? Bila? Apa yang berlaku pada waktu tu? Tak diceritakan. So anda nak tahu jawapan dia apakah wama adraka ma yaumul fasl? Surah selepas ni, surah An-Naba. Cuba tengok surah An-Naba tuan-puan sekalian, ayat yang ke-17. Sebab tu kalau anda tengok Al-Mursalat 14, An-Naba 17, yang ada bentuk macam ni tu, itu masih munasabah lah, connection. Okay. So kalau anda tengok surah An-Naba ayat 17, ada tak perkataan yang sama dengan surah sebelumnya? Ada tak? Tadi kan wama adraka ma yaumul fasl, tapi apakah yaumul fasl tak diceritakan pun dekat surah tu. So surah An-Naba cerita apa itu yaumul fasl. So kalau anda buka ayat 17, inna yaumal fasli kana miqat. Nampak tak? Brilian tak Allah? Sama. Setiap surah menjelaskan surah-surah yang lain. So anda kena ingat lagi tak masa kuliah kita pada bulan lepas, Surah Al-Mani dia brief. Tahu tak brief? Dia ringkas. Dia tak panjang. Ayatnya pendek-pendek. Surahnya pun tak panjang, pendek-pendek. Kenapa? Sebab kita nak tutup Quran, surah-surah hujung ni kesimpulan. So Allah takkan muatkan semua cerita dekat babak kesimpulan. Allah just bagi tahu sikit brief-brief dia je. So nak detail, anda kena tengok surah lain yang tu ada detail. Boleh faham tak? So antara yang Allah ada ceritakan sikit tentang Yaumul Fasal, satu Al-Mursalat munculkan idea, penjelasan An-Naba sambut. Nampak tak? Tapi detail lagi dalam tentang Yaumul Fasal ada juga dalam surah-surah lain. Nanti kita akan bincang. Tu ini hebat Quran. Setiap surah menjadi hujah kepada surah ni. Dia tak pernah terputus, akan ada je hujah-hujah daripada surah-surah lain. Macam cerita pasal syurga dan neraka lah. Anda tak boleh baca cerita pasal syurga dengan surah Ar-Rahman saja. Anda kena buka Waqi'ah, anda kena buka surah Al-A'raf, anda kena buka surah Yusuf, ada cerita sikit pasal syurga. Nampak tak? So dia ada, setiap surah tu dia akan support idea yang Allah bagi. Itu hebatnya versi Quran. Okay, baik. Nampak dah kaitan dua surah ni sekarang. Yang pertama berkaitan tadi, yang ni. Kaitannya apa? Orang mendustakan kiamat. So macam mana? Apa dia buat sampai dikatakan mendusta kiamat? Anda nampak. Yang kedua, Yaumul Fasal. Itu je kaitan. So anda boleh letak munasabah ada dua poin kat sini. So feel free untuk conteng kertas anda. Jangan sayang.
Okay? Nak contoh kertas pun boleh, ataupun nak contoh buku nota sendiri pun boleh. Terpulanglah. Okay? Baik, jom kita masuk surah An-Naba ayat yang pertama. Oh, ada benda lekat ni. Tadi makan apa benda? Kili kot. Okey, baik. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Saya cuba dan berusaha keras sampai 4.5 nanti. Kita berhenti sampai ayat yang ke-16. Tapi tengoklah kalau sempat. Kalau tak sampai ayat 5 je lah. Okay. Kita baca 5 ayat dulu boleh tak? Kita baca sama-sama, ambil berkat. Majalisul Quran, kita gemakan bacaan Quran kat tempat. So mudah-mudahan tempat ni, tempat ni ada pahala lah. Bergema tempat ni dengan alunan Al-Quran. Okay, dah buka An-Naba semuanya? Kalau tak buka An-Naba pun boleh tengok kat depan. Kita baca sesama insyaAllah. 5 ayat je, 1 sampai 5. Okay? Macam biasa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi sebab kita nak baca permulaan surah, bismillah jangan lupa. Okay? Bismillahirrahmanirrahim dah kita baca. Okay? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Okey, baik. Lima je. Saya tak semangat. Semangat semua. Alhamdulillah. Baik. So, ayat An-Naba yang pertama bunyinya adalah amma yatasaalun. Dan kebetulan pada bulan lepas saya dah mukadimah sikit. Apakah yang dimaksudkan dengan amma? Ingat? Amma ni adalah gabungan dua perkataan. Ingat lagi tak? Gabungan daripada kalimah apa dengan kalimah apa? Ain dan ma. Ain dan ma. So, word yang pertama untuk amma ni, dia datang dari perkataan ain tambah ma. Ain maksudnya apa tuan sekalian? Tentang. Dan ma maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya nak beritahu dah, maksudnya apa? Apalah. Maksudnya apa? Apalah. Jadi tuan sekalian, tentang apa? So, amma maksudnya tentang apa? Yatasaalun maksudnya mereka sedang bertanya-tanya. Yatasaal seorang sedang bertanya-tanya. Kalau yatasaalu maknanya ramai ke sikit? Ramai yang sedang bertanya-tanya. Dan surah ini dimulakan dengan Allah menggambarkan satu situasi. Ada ramai orang sedang bertanya-tanya. Dan datang dalam kepala kita tanya tentang apa? So ayat kedua bagi tahu anin naba'il azim. Mereka sedang bertanya-tanya tentang an-naba'il azim. An-naba'il azim tu apa? An-naba' tu berita, maksudnya al-azim. Apa kan? Besar. Okey, baik. Jom kita fokus sekejap pada dua kalimah ini. An-naba' al-azim. You will gain something new insyaAllah. Baik. An-Naba' apa maksud tadi? Anda terjemahkan tadi? Berita. An-Naba' maksudnya apa kan? Berita. Berita kan? Baik, tuan-tuan sekalian. Ada tak perkataan dalam bahasa Arab yang maksudnya juga berita? Suara. Kan. Khabar. Khabar. Kalaulah Allah nak kata surah ini aku nak bagi nama An-Naba' sebab aku nak bagi tahu nama surah ini cerita pasal berita. Kenapa surah ini tidak dinamakan Al-Khabar? Kenapa dinamakan An-Naba'? Dia sama macam kita pernah bincang sebelum ni kalau dekat Al-Azim ataupun dekat bahasa Cina. Dalam bahasa Melayu, gua dalam bahasa Arab ada dua patah perkataan. Namanya Al-Kahfi pun gua dan Al-Ghar pun gua. Tapi kenapa antara dua perkataan ini Allah mesti pilih Al-Kahfi?
untuk dinamakan pada surah yang keberapa tu Al-Kahfi tu? Surah keberapa? 18. 17. 18. Kenapa mesti dinamakan Al-Kahfi tidak Al-Ghar? Saya tak nak cerita pasal Al-Kahfi tu, tapi nak katanya bila Allah pilih pasti ada sebab dan hikmah. Lalu kita pun tahu perkataan berita dalam bahasa Arab adanya naba dan adanya khabar. So kita nak jawab sekarang ni, kenapa Allah pilih ni, kenapa tak pilih ni? Okay? Kenapa Allah pilih ni, tak pilih ni? Baik, tuan-tuan sekalian. Khabar ni macam ni. Khabar ni anda pernah beli tak surat khabar? Pernah? Tapi itu tak sebelah surat khabar. Kita sebut apa? Surat khabar. Khabar. Orang Melaka sebut surat khabar. Muncul bukan surat khabar. Betul ya, orang Melaka sebut surat khabar. Ni bukan main-main. Betul ya? Oh, saya ingat anda main-main. Huruf R Surat jadi U. oh, di Melaka R semua jadi U. Ular jadi ular. Besar besar. Ulau melingkar atas pagau. Macam tu. Kalau Kelantan AN jadi I. Ikan ikan. Okey. Kalau jalan-jalan. So saya change bahasa Kelantan kan. So saya boleh tahu dah kat sini kalau Melaka semua R jadi I. Okey, bagus. So kenapa tak anak, kenapa kita tak panggil surat khabar? Kita sebut surat khabar. So word dia adalah khabar, la asal dia. So khabar. So sebab tu ejaan anda eja surat khabar. Anda tak eja K-A-B-A-R, betul tak? Kita eja surat khabar. Okey, baik. Bila anda beri surat khabar itu tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, anda beli paper, adakah anda baca semua berita dalam paper? Anda akan baca semua ke? Kalau lelaki tuan-tuan termasuk saya kat depan ni, beli surat khabar, part mana kita akan tengok yang first sekali? Ya, makan. Belakang. Yang ini sikit kan? So kita akan ada segmen berita yang kita suka. Tapi anda beli paper tu, anda tak boleh koyak bahagian yang anda nak pilih saja. Kalau anda buat benda tu, mahu anda mengamuk tuan kedai kan? Tak? So surat khabar ni, walaupun anda tak baca semua berita tu, tapi dekat dalam tu ada kompilasi gabungan semua berita. Dan saya nak tanya, kalau kita pun jenis orang yang baca semua berita, adakah berita yang anda baca dekat dalam tu semua penting? Penting tak? Ada yang penting, ada yang tidak. So, saya recap balik kan. Bila sebut khabar, dia adalah kompilasi ataupun gabungan berita. Sebab tu kalau di surat khabar ada sukan, ada hiburan, ada politik, ada sosial, ada jenayah. Betul tak? Ada waktu siaran cerita, macam-macam. Sebab dia gabungan ataupun kompilasi berita. Itu khabar. Itu satu. Yang kedua tuan-puan sekalian, bila dah namanya gabungan, tak semuanya penting. Okay? So itu maksudnya khabar. Dia adalah kompilasi gabungan berita. Dan bila dah nama kompilasi, dia tak semua penting. Ada yang kita rasa tertangkap dengan berita itu, ada yang semacam, lah, perlu ke dia masuk dalam berita? Kan ada kita pernah fikir macam tu kan? Rasa macam tak perlu masuk berita pun tak apa benda ni. Nampak? So dia ada penting, ada tak penting. Tetapi kalau naba, dia lawan. Dia lawan bagi khabar. Sebab naba ini adalah, dia bukan kompilasi tapi satu berita saja. So satu berita saja. Dia bukan kompilasi. Yang kedua tuan-puan sekalian, bila satu berita, dan berita yang dipilih itu adalah berita yang hanya penting. Okey? Nampak tak beza dia? Khabar, kompilasi, gabungan semua berita, dan tak semua penting. Tapi nampak satu berita dan satu berita yang dipilih itu cumalah berita yang
So kalau anda nak letakkan in words perkataan beza benda ni, khabar adalah berita, tetapi naba berita besar ataupun penting. Okay? Berita besar ataupun penting. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa saya nak ada fokus semua perkataan ini? Tadi kan diorang sedang bertanya-tanya, dan kita tanya, diorang tanya tentang apa? Allah pun jawab. Mereka tak bertanya tentang, sampai setakat angin nabak ini saja, jawapannya adalah mereka sedang bertanya-tanya tentang berita besar. Azim belum masuk lagi. So anda akan tengok Allah jawab, mereka sedang bertanya tentang berita besar tu. Situ baru sampai angin nabak saja. Berita besar itu sendiri baru sampai angin nabak. So besar tu bukan dibantu dengan Al-Azim. Berita besar tu sampai Al-Nabak je. Al-Azim ni maksudnya lain. Sebab Al-Azim, terjemahan Al-Azim dalam Quran anda benda tuan sekalian, agung ataupun mulia ataupun besar. Baik tuan-tuan sekalian, so anda dah faham belum sekarang ni? So Al-Nabak maksudnya apa tadi? Berita besar ataupun penting. So bukanlah dikatakan berita besar tu sebab An-Naba'il Azim, berita besar, tak. So An-Naba' ini saja maksudnya berita besar. Sama juga kalau anda baca surah Al-Isra, Asra, kan Asra bi'abdihi laylan. Asra itu saja maksudnya berjalan pada waktu malam. Kalau tak ada laylan pun tuan-tuan sekalian, Asra bi'abdihi laylan, laylan itu kan malam. Kalau tak ada laylan tu pun, Asra itu sendiri dah maksudnya berjalan pada waktu malam. Tapi bila Allah sebut Asra bi'abdihi laylan, kenapa perlukan laylan tu? Penegasan. Itu maksudnya. Asra tu sendiri dah maksudnya berjalan pada waktu malam. Tapi laylan tu penegasan. So kembali pada cerita ni, An-Naba. An-Naba ni dah berita besar, Al-Azim ni maksudnya apa? Baik, ada di sini nama Azimah? Azimah tak ada? Jarang-jarang saya pergi kat tempat tanda warna nama Azim. Azizah ada? Ada tapi tak datang. Mungkin Azimah pun tak datang juga tu. Baik. Anda pernah baca tak ayat surah Al-Mu'minun yang Allah sebut pasal izama lahma, pasal proses penciptaan manusia? Kan ada kan? Mula-mula dijadikan daripada air mani, lepas tu jadi mudghah, lepas mudghah jadi izam, lepas izam jadi izama lahma. Tak apalah, kita buka dulu surah tu. Buka surah Al-Mu'minun. Saya nak kaitkan dengan Azim tu. Dengan Azim. Buka surah Al-Mu'minun. Buka surah berapa? Ya, saya tolong. Al-Mu'minun. Surah yang ke berapa? Surah yang ke 34 kan? 342. Okey, dia ke surat 342. Kalau Rasam Usmani 342. Sekarang pergi pada ayat yang ke-14. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal idama lahma. Jumpa tak ayat 14 surah Al-Mu'minun? Jumpa tak? Okey. Ada tak perkataan yang ada iras-iras macam azim dalam ayat tu? Yang mana? Izaman. Jumpa tak izaman dalam ayat tu? Okey, apa maksud izaman dalam ayat tu? Izam tu siapa maksud izam? Izam saja. Izaman bermaksud tulang. Tulang belulang. So izam itu maksudnya tulang belulang. So bila Allah sebut An-Naba'il Azim, Azim juga, Azim, Izam, dua-dua ini tuan-tuan sekalian datang dari word yang sama, iaitu Azam. Betul tidak saya jadi silap word? Azamah. Dia datang daripada word yang sama, Azamah.
Lalu tuan-tuan sekalian, azim juga bila kata datang kepada word yang sama, hebatnya bahasa Arab, walaupun dia telah bertukar jadi kata terbitan yang berbeza-beza, tapi dia sentiasa berkait rapat. Bila kita sebut Al-Azim dengan nama Allah, bermaksud apa? Yang maha agung, ataupun yang maha bukan perkasa, yang maha mulia pun azim. Tapi bila sebut azim, dia tak lari daripada apa dikaitkan dengan Islam. So tuan-tuan sekalian, kita ada tulang tak sekarang? Ada. Tulang ni apa sifat dia? Keras. Keras satu. Yang kedua apa lagi? Dia bukan konsep, bila kita sebut tulang, dia bukan perkara pertama yang kita kena fikir adalah dia keras. Dia mesti kita sebut je tulang dia tersusun. Kalau tak tersusun, maafkan saya bukannya artis. Artis bukan artis saya lagi. Lukis. Saya tak pandai lukis. Betul ke tidak tulang belakang saya lukis ni? Katakanlah contoh, ni dah malah ni, dah malah. Okay, katakan tulang belakang. Kan tulang belakang kan dia tersusun. Cantik. Apa dia tu? Berkait. Dia berkait, patut tersusun, rapi. Dan tuan sekalian, apa berlaku kalau tulang tak tersusun ataupun lari daripada susunan dia? Ya? Slip disc. Slip disc. Okay, slip disc tu apa? Sakit dah. Okay. So bila dia lari daripada tulang susunan yang asal itu, maka akan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada badan, betul tak? Kalau tulang kaki lari pun sakit juga. Kalau belakang sedis kata anda tadi, nampak tak? So nak kata berlaku disorganized, berlaku keretakan kepada susunan tulang yang asal Allah ciptakan itu akan mengakibatkan keruntuhan pada badan. Maksud saya bukan badan teruntuh. Maksudnya berlaku bencana ataupun something yang tidak baik kepada badan ataupun jasad. So bila Allah sebut An-Naba ini dah berita besar. So berita besar tu pasal apa? Kiamat. So Allah datangkan sifat kiamat ini. Dia sangat organized. Sebab tulang ni sifatnya adalah very organized. Very organized. So bila sebut kiamat An-Naba ini azim, kiamat yang apa nak kata organisasi sebenarnya? Tersusun. Tersusun perjalanan. So bila sebut Anin Nabail Azim, dia orang sedang bertanya-tanya tentang peristiwa kiamat, peristiwa yang besar yang ditakdirkan Allah tersusun sifat perjalanan nak menuju ke tempat, menuju ke kiamat. Boleh faham tak? Sebab azim, nizam datang daripada perkataan tulang. So tulang sifatnya tersusun, very systematic and very organized. Okay? So Allah nak bagi tahu sifat hari kiamat, timeline dia ataupun plot dia very organized. Dia sangat tersusun. Dan tuan-puan sekalian, bila saya sebut ada timeline, bermakna timeline itu dah bermula ke belum? Timeline itu dah bermula ke belum? Tahu tak bila timeline dia bermula? Saat Allah ciptakan je dunia, timeline kiamat tu dah start. Faham? Bila Allah start dicipta dunia ni, manusia ni, timeline kiamat itu dah bermula lah. So dia sekarang menuju kepada benda itu. So Allah je yang tahu bila timeline itu akan berakhir. Tapi saat dia diciptakan, dia dah mula timeline itu menuju ke tempat. Dan Allah kata setakat ini semua perjalanan yang dicipta untuk menuju timeline yang terakhir itu, dia ikut plan satu persatu. Dan dia tak pernah ingkar. Sebab kalau diingkar, untuk semua. Dan mustahil bagi Allah bila benda yang dia telah letakkan dalam timeline itu khianat kepada dia. Tak ada. So timeline itu sangat taat pada perintah Allah. Tersusunnya plot nak menuju ke tempat itu seperti tersusunnya tulang. Boleh faham? So hebat bahasa Arab ni, walau tukar kata terbitan, dia saling berkait antara satu sama lain. So azim di sini bukan mohon kepada besar semata-mata, tapi azim di sini mohon kepada very systematic plan
ataupun plan yang sangat tersusun daripada Allah. Kiamat ni Allah dah susun dengan plan yang sangat terbaik dan tak pernah mengkhianati Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah letak tarikh tu, dia tak akan kata no, belum lagi, tunggu sikit lagi, tak ada. Kalau Allah letak tarikh tu, plot memang akan sampai juga pada tarikh. Dia tak akan ingkar pada Allah. Sama macam mati ya. Mati tidak akan dilambatkan ataupun tidak akan dicepatkan. Semua akan sampai pada titik. Kita semua akan sampai pada masa tertentu, insyaAllah. Bukan insyaAllah lah, pasti dia akan sampai. Memang izin Allah lah juga kan. Dia pasti akan sampai juga pada masa. Cuma keadaan tu macam mana, kita harapkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Boleh faham kan? Amin nabai nas. Okey, sekarang ni apa yang kita boleh katakan sekarang ni tuan-tuan sampai ayat 2? Kita boleh katakan orang-orang Quraisy di Mekah sedang rancak bertanya-tanya. Baik, saya nak tanya. Sekali lagi dia dah tanya, saya tanya. Biasanya bila kita akan bertanya ya? Yes, bila kita tidak tahu maka kita akan tanya, setuju? So bermakna kalau kita tak tahu kita tanya. So siapa yang akan bagi jawapan? Orang yang tahu, betul tak? Boleh tak anda yang tanya, anda yang jawab? Boleh tak? Kalau tahu apa tanya. Sebab tu ayah saya lupa sekalian, dia agak strict dalam penterbihan anak-anak. Dia tak suka dia bahasa Kelantan ni dia kasar. Sebab saya orang Kelantan. Dia istilahnya gini dah. Ni kata ayah saya. Dia tak suka soalan bodoh. Kata ayah Kelantan gini. Jangan tanya soalan bodoh. Gitulah. Itu bahasa kasar sikit lah. So ayah saya daripada kecil, dia sangat-sangat marah anak-anak dia tanya soalan yang tak ada manfaat. So punya besar kesan pada akidah, punya pada tarbiyah ayah saya. Faham tak? Dia contoh dulu, saya ingat lagi peristiwa waktu saya tak ikat. Siapa yang pandai ikat kasut tali? Dulu kalau kita di kedai, sebab malam ikat kasut tali punya pasal, ni tak kaya yang kasut apa? Yang orang yang istilah dia Z-on. Yang apa tu, yang lekat. Dia kalau dia balik sekolah tu, nak tahu anak balik sekolah tu bunyi kasut. Sebab bunyi kasut. Sebab kita tak pandai ikat tali. Saya pernah lah sekali. Yang ni ayah saya dulu lah, bersyarat ayah saya kan. Ya, rasa comel pula kita cakap kata kat rumah. Rasa comel lah pakai kasut tali ni. Tapi tak pandai nak pakai kasut tali. Lepas tu tahu tak ayah saya jawab dia? Dah tu? Lepas tu cakap tak pandai tu. Cakap lah memang minat kasut tali, tapi tak pandai. Lepas tu saya ni, dah tu? Maksudnya apa? Bila saya tanya dia, tak payahlah pakai. Faham tak? Itu macam satu tindakan yang agak tak bijak. Dah tahu tak pandai pakai kasut tu, nak pakai lagi buat apa? Menyusahkan diri. Gitulah. Kita ni hajat dia bagi tahu dekat ayah macam ni dah. Bila saya minat, saya nak pakai. So bila saya nak beli, tolong ajar lah ikat tali kasut. Macam itulah harapan saya pada waktu dulu. Tapi tuan-tuan sekalian, ayah kita kata, dah tu? Sebab dia tak suka kita ambilkan masa buat benda yang sia-sia. Faham? Dah tu tadi, saya tak bilang tadi kan. Nak kata tu masih itu tarbiyah ayah yang dulu. Rupanya benda yang tak penting, yang membuang masa, elakkan. Banyak sistem-sistem dunia teknologi ini memudahkan dan kita manfaatkan sebaiknya. Tapi kita akhirnya jadi menyusahkan diri dengan sistem yang makin maju. Guna sekadar keperluan je lah. Itu apa punya konsep ayah saya dulu lah kan. Tapi itu bos sekalian, ini cerita pasal orang yang banyak bertanya tu. Dia orang tanya pula pasal satu cerita yang benar daripada Allah. Anin Naba'il Azim. Satu berita yang sangat besar. Tapi itu bos sekalian, yang peliknya adalah dia orang yang tanya kepada Rasulullah SAW. Mereka juga bertanya di antara satu sama lain. Tiba-tiba yang peliknya ayat 3 bagi tahu mereka sedang bercanggah-canggah pendapat pula. Kita tengok ayat ketiga. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalif ni ikhtilaf. Ikhtilaf ni apa? Bercanggah pendapat. Berselisih pendapat. Apa maksud yang kita dipaham dekat sini? Dia orang tanya, dia orang jawab, dia orang pula berselisih pendapat tentang jawapan dia orang. Kan pelik? Pelik tak? Patutnya kamu tanya, just tunggu orang yang berautoriti untuk jawab soalan tu. Tapi apa mereka buat? Dia orang
tanya, dia orang jawab, dia orang pula kata salah, pendapat betul. Maksudnya apa? Dia orang bukan nak bertanya untuk dapatkan jawapan, tapi sengaja je dia orang ni nak berselisih ataupun nak menimbulkan keraguan di antara satu sama lain. Dia pun dah pelik bila mana tanya, hang tunggu je tak jawapan. Yang hang pergi jawab tu buat apa? Faham tak faham? Sebab itulah saya tak tahu, saya tak pernah cerita pun kat sini. Soalan ni dia ada dua jenis. Dah cerita belum? Dah tahu belum? Dia ada dua kemungkinan. Dah cerita, tapi saya tak cakap ada yang sebut. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, bentuk soalan pertama adalah as-su'al. Tulis. Supaya lepas ni kalau saya dah cerita ke belum, anda kata dah. Okay. Yang pertama adalah as-su'al lil. Silap. As-su'al lil istifham. Okay, dapat tak tulis? Dapat tak? As-su'al lil istifham. Ini adalah bentuk soalan pertama. So, bila sebut as-su'al dalam bahasa Arab, dia ada dua kategori soalan. Pertama, as-su'al lil istifham. Yang kedua, as-su'al, nampak ke? Nampak as-su'al lil istihza. Kan ada orang berbisik-bisik tu. Mana saya pernah cerita lah. Kan? So ada orang berbisik-bisik tadi. Betul pula tu dia sebut istihza nombor dua. Nombor satu, saya tunggu biar anda nampak. As-su'al lil istifham. Itu nombor satu. Yang kedua, as-su'al lil istihza. As-su'al lil istihza. Itu bentuk soalan kedua. Maksud yang pertama ni, kalau saya tak bagi tahu, anda boleh teka. As-su'al lil istifham, apa maksudnya? Soalan yang diajukan untuk jadi lebih faham. So soalan tu saya tak faham, maka saya tanya soalan sebab saya nak jadi lebih faham. Itu as-su'al lil istifham. Tujuan untuk jadi lebih faham, itu lil istifham. Okay? Soalan dengan tujuan untuk jadi lebih faham, itu istifham. Tetapi hak ni kalau boleh jangan buat tu. Yang nombor dua ni. Yang nombor satu ni bagus, sebab anda tanya sebab anda nak faham sesuatu. Sebab kita tak tahu maka kita bertanya. Yang tu cemerlang. Tapi kalau buat nombor dua lebih kurang macam yang ni. Sebab as-su'al istihza bermaksud soalan yang dikeluarkan itu dengan tujuan untuk menghinakan. Yes, istihza juga maksudnya izin. Menghinakan orang yang ditanya. Pernah tak anda, saya tak tahu anda pernah buat atau tidak, tapi na'udzubillah anda pernah buat. Anda tanya soalan itu dengan tujuan untuk saja nak tes penceramah ke depan. Contoh. So na'udzubillah kita pernah buat macam ni. Saya sakit, ustaz tanya, saya tak tahu dah jawapan dia. Tapi nak tes penceramah tu, dia boleh jawab ketiga soalan yang saya tahu ni. So lebih kurang itulah yang dikatakan istihza. Sebab dia punya harapan kalau penceramah kat depan tak boleh jawab, dia tak tahu. Bastard, tertangkap, ustaz ni tak baca buku. Nampak tak? So dia nak buat soalan tu dimunculkan tuan sekalian, tujuan untuk menghinakan pembawa mesej kiamat. Dia orang tanya soalan itu tentang kiamat tu bukan untuk mengukuhkan kefahaman dia orang. Tapi dia orang tanya soalan tu untuk sekadar nak meragukan apa yang Nabi bawa. So bila orang ragu kepada benda yang Nabi bawa, maka orang boleh hina Rasulullah. Faham? So itulah yang dimaksudkan dengan as-su'al lil istihza. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh orang Quraisy dekat Mekah pada waktu ini. Dia orang bertanya soalan menimbulkan keraguan supaya orang ragu dengan Muhammad dan tinggalkan Muhammad pada waktu ini. Satu lagi tuan-tuan sekalian. Pernah tak anda baca surah Al-Mulk, surah Yasin, nanti dalam surah An-Naba ni pun ada. Soalan favorite dia orang tahu tak apa? Dia orang tanya, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mata ni apa mata? Soalan favorite dia orang adalah
Bila laku kiamat? Sebab dia sendiri tahu Muhammad tak pernah cerita bila laku kiamat. So dia orang nak perangkap Muhammad, dan dia orang nak perangkap untuk tinggalkan Muhammad punya cerita ni, untuk tak nak terpalit dengan cerita pasal kiamat ni. Dia kata, okey, aku dengar semua ancaman-ancaman kiamat tu, tapi ada satu soalan lah Muhammad. Kalau benarlah kamu ni betul menyampaikan kiamat, dan kiamat tu betul-betul berlaku, sebab disebut in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar wahai Muhammad, I have one question. Bila laku kiamat? Maksudnya Nabi boleh jawab tak soalan dia? Nabi tahu tak bila laku? Sebab itulah Allah, Nabi sebut dalam ayat dalam surah Al-Mulk tu khususnya, bila mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Aku tak tahu, tapi ilmu tentang bila tu 'indallah, hanya pada sisi Allah sahaja. Aku punya tugas bukan bagi tahu bila pada kamu benda tu akan berlaku. Tugas aku adalah menyampaikan amaran benda tu benar-benar akan berlaku. So ada banyak bentuk jawapan Nabi beri bila orang tanya bila. Sebab itu antara soalan yang selalu diasap pada Rasulullah. Bila. So tu Nabi akan sebut, itu dalam pengetahuan Allah. Tugas aku menyampaikan amaran. Ada tempat lain pula Nabi jawab macam ni. Okey, aku tak tahu bila berlaku benda tu, tapi Nabi sebut, kalau tiba pada hari tu, kalau waktu tu kamu nak percaya tentang kebenaran kiamat, maka pada waktu itu sudah tidak ada sebab let's say lah tuan-tuan sekalian, kalau kata ni contohnya tak berlaku pun, sebab benda ni memang tak akan berlaku. Let's say Nabi tahu bila berlaku kiamat, dan Nabi sebut tarikh sekian-sekian, tahun sekian-sekian berlaku kiamat. Anda rasa akan berkesan tak pada jiwa-jiwa yang tak beriman kepada Allah? Let's say dia tahu tarikh itu. Okey, dia pun kata, lambat lagi, kita pun bermaksiat dulu. Dia bermaksiat pada Allah. Lalu tu puasa yang katakanlah dia hidup panjang umur dia sampai tarikh kiamat. Anda rasa dia boleh tak beringat sehari sebelum tarikh tu, dia kata, okey, now masa untuk kita bertaubat. Anda rasa boleh ke dia orang ingat? Ada jaminan ke dia orang akan ingat? Dah banyak tempoh masa hidupnya dia lupa kepada Allah. Dah nama pun manusia itu dalam bahasa Arab al-insan, datang dari perkataan nasya, lupa. Maka tak mustahil orang ini juga akan lupa walaupun dia bagi tahu tarikh. Betul? Tarikh lahir ini pun boleh lupa. Ini kan pula tarikh anniversary boleh lupa. Tarikh ni. Adik-beradik isteri saya ada 9 bulan. Anda rasa ayah boleh ingat tak? Mak insya-Allah ingat. Insya-Allah mak akan ingat. Tapi ayah boleh ingat tak yang nombor 1 lahir tahun bila, bulan berapa, tarikh hari apa? Pukul berapa? Mak insya-Allah nombor 1 sampai 9 cepatlah dia 1 semua dia. Sebab mak yang turun terang tu kan. Tapi tuan-tuan sekalian, ayah kalau tanya, itu je dah dia jawab. Kan? Nak kata tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tu kan nak kata adik-adik saya ni dah immune dah kalau ayah tak wish, ayah jadi pada hari tu. Ayah akan ingat tak bila tahu bila mak start. Okey, dia pun bagi mesej. So nampak macam ingat, tapi nak kata kalau ayah start dulu tu, dia macam ayah okey tak ni? Dia kalau ayah start dulu, dia ucap-ucap jadi. Nak kata gitulah tuan-tuan sekalian. Saya daripada saya 3 orang. Jadi ayah saya insya-Allah tak ada masalah dia ingat semua. So dia boleh ingat dengan pukul berapa saya. Sebab 3 orang je. Adik-adik isteri saya 9 orang. Sebab tu yang susah nak ingat. Kalau yang 12 orang, 13 orang tu agak-agak kalau boleh ingat tapik tu macam ni tau, tapik spring. Tapik tu bagi ada gegar. Okey, baik. So tuan-tuan sekalian, inilah gambaran. So kalau Nabi bagi tahu pun bila, ada tak possibility orang akan lupa? Mesti ada. Dan Nabi pun dah sebut dah, kalaulah waktu tu hari tu berlaku, masa tu kamu nak percaya, masa tu taubat dah tak ada taubat dah tak ada guna bila dah berlaku kiamat. Satu lagi pagi tadi dekat majlis sini saya bagi tahu, kenapa juga logik
Nabi tak sebut bila berlaku kiamat. Sebab kalau Allah sebutkan tarikhnya tuan-tuan sekalian, kita mungkin tak boleh nak faham. Saya ulang, kalau Allah sebut pun tarikh berlaku kiamat tu, kita mungkin tak akan faham apa Allah sebut. Tahu tak kenapa? Sebab saya nak tanya, sistem Allah dengan sistem manusia sama ke tak sama? Sistem manusia satu hari 24 jam. Betul? 1 jam berapa minit? Berapa minit? Faham tak bisa laju-laju ni? 1 minit berapa saat? 60 saat. Nampak tak? Ini sistem manusia. Dan saya nak tanya, sistem masa Allah sama ke kita? Yang buat kiamat siapa buat? Yang jaga kiamat siapa? Kalau Allah bagi masa dalam sistem dia, agak-agak kita boleh faham. Hatta Allah sebut Allah cipta langit selama 6 masa pun kita tak boleh nak explain 6 masa tu berapa lama. Betul? Fisik dari ayat. So anda tak boleh sepaham 6 hari dalam ayat tu adalah 6 kali 24 ke? 6 hari kali 24 jam. Anda salah. Sebab lain. Sebab kudrat Allah dalam memberikan ciptaan langit pada waktu itu adalah kun fayakun. Lalu 6 masa ni anda tak boleh faham 6 kali 24. Sebab tu sistem masa Allah berbeza lah pada waktu ni. Sebab tu kalau Allah bagi tahu sekalipun tuan-tuan sekalian, kita mungkin tak akan faham. Sebab sistemnya lain. Sama lah juga bila Nabi bagi tahu jarak di antara sangkakala pertama nak pergi sangkakala kedua, Nabi cuma sebut apa benda je? 40 hari, bulan, tahun tak sebut. Ada sahih. Kenapa orang tanya, ya Rasulullah, berapa lama jarak nak pergi sangkakala pertama, nak pergi sangkakala kedua? Nabi sebut 40. Sahabat tanya, 40 hari ke? Aku tak ada kuasa dan tidak ada pengetahuan tentang ini. Nabi sebut. Sahabat ni macam kita lah, tak puas hati juga. 40 bulan ke? Macam kita lah, tak puas hati lagi kan. 40 hari, Nabi kata tak ada pengetahuan tentangnya. Dan Nabi sebut tak ada pengetahuan, tanya lagi apa? Kita pun tanya, Nabi, mana boleh tengok ada saya? Sahabat pun tanya, 40 bulan ke ya Rasulullah? Nabi sekali lagi jawab, aku tidak ada pengetahuan tentangnya. Lalu sahabat tanya lagi, 40 tahun ke ya Rasulullah? Sebab 40 hari bukan, 40 bulan pun bukan, 40 tahun ke? Tiba-tiba Nabi pun tukar topik. Nanti saat-saat semua akan dibangkitkan oleh Allah, manusia akan dibangunkan seperti cendawan. Nabi sebut dalam hadis itu kan? Lalu sahabat-sahabat pun terfikir, oh Rasulullah tukar topik ya, 40 tahun ke? So ada orang tafsirkan macam tu. Tapi Nabi tak pernah bagi decision yang tepat kepada tekaan-tekaan para sahabat. Tahu tak kenapa Nabi tak jawab soalan tu dan Allah tak ilhamkan Nabi jawapan untuk soalan-soalan sahabat-sahabat tadi? Sebab 40 sistem kita kalau sebut hari 40 hari kali 24 jam. So bila Nabi sebut 40, yang itu je yang Allah ilham daripada Rasulullah, wali pada Rasulullah, bermakna 40 ni ikut sistem siapa? Allah ke kita? Ikut sistem Allah. Tak tahu 40 tu apa. Sebab dia dalam masa Allah punya version. Boleh faham tak tuan-tuan sekalian sekarang ni? So bila ditanya soalan mata hadal wa'ad ataupun mata kiamah, bila akan berlaku hari kiamat, memang kita kena jawab wallahu a'lam. Qul innamal ilmu 'indallah. Semua itu dalam ilmunya ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan tahu. Dan kalau Allah bagi tahu ilmu kita lemah, nak faham sistem Allah, tak boleh. Unexplainable. Dia tak boleh nak describe, tak boleh nak explain ilmu Allah macam mana. Macam Allah bagi anda nikmat dah. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan tambah. Okey, sekarang ucap alhamdulillah. 1 2 3. Alhamdulillah. Okey, ada benda yang tambah sekarang? Ada benda yang tambah tak sekarang? Satu, anda tak tahu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah janji dia akan tambah. Sebab la azidannakum, aku pasti. Takkan Allah tipu dalam janji dia. So Allah jamin Allah pasti tambah. Tapi ikut masa kita ke masa Allah? Yang rasa lama adalah kita tak tambah-tambah pun, tak nampak ada perubahan pun. Tapi pada masa Allah mungkin tak sampai sedetik aku dah bagi dah benda tu. Sebab nikmat bukan ikut masa kita.
Tapi dia ikut masa siapa? Masa Allah. So jangan anda berani mengatakan Allah mungkin janji. Saya dah syukur banyak dah Ustaz. Tapi Allah nampak macam tak tambah-tambah pun, dia bukan sebab Allah tak tambah. Sebab anda nak Allah ikut masa anda. Anda nak Allah tunduk pada masa anda. Tapi anda tersilap, sepatutnya terbalik. Anda kena tunduk pada masa Allah. Allah pasti akan buat benda tu. Tapi kita kena tunduk pada siapa? Tunduk pada masa Allah. Allah tak akan mungkir janji. Itu yang pasti. Yang mungkir janji siapa? Saya tak cakap, anda sebut. Okay. So tuan-tuan sekalian, alladhi hum fihi mukhtalifun. Okay. So dia orang tanya, dia orang jawab. Itulah yang pelik tu. Tuhan tunggulah Rasulullah suruh jawab dia pasal soalan tu. So satu lagi, dia bukan sekarang tanya bila. Dia antara soalan yang tanya, ya ke? Betul ke kiamat dia akan berlaku? So kalau nak baca tafsiran, dialog mereka adalah, dia kata, dah mati-mati ya. Macam tu. Antara benda yang mereka selalu sebutkan tuan-tuan sekalian adalah, dah mati-mati ya. Nak hidup benda buat apa lagi? Nak kena bangkit semula ni. Okay. Satu lagi antara kaitan dengan surah selepas kan. Yang tu kita kena bicara surah An-Nazi'at, tapi saya cerita sekarang. Surah ni Allah bagi tahu dia sedang bertanya-tanya. Soalan apa yang dia orang sedang perbalahkan ataupun apa logik yang mereka nak fikir. Anda mungkin tak akan nampak real dekat dalam surah ni. Tapi surah selepas ni, surah apa? An-Nazi'at, ada soalan-soalan yang mereka tanya. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaqulu inna lamarduduna fil hafirah idza kunna izaman nakhirah. Antara soalan yang mereka tanya adalah, cuba kau fikir. Tengok kan, dia orang tanya soalan. Kan dalam surah ni dia kata dia orang tanya soalan. Soalan apa didetailkan dalam ayat ni? Apa yang mereka tanya? Tak ada. Surah selepas tu ada soalan yang mereka tanya. Allah detailkan sikit. Antara soalan yang mereka tanya adalah, cuba sama-sama kita fikir. Dia ajak kawan-kawan dia fikir. Logik ke kita nanti jadi tulang? Kita nanti dah di dalam kubur jadi izam. Ayat selepas ada cerita pasal izam, tulang. Kita akan jadi tulang. Lama kelamaan tulang ni akan reput sampai akhirnya menjadi debu. Lalu daripada zaman Nabi Adam sampailah umat terakhir, dah banyak tulang reput, dah banyak tulang jadi debu. Dan dia dah bercampur aduk dengan semua debu-debu dekat dunia ni. Campur dengan debu orang, debu asap kereta, campur aduk. So kalau betul lah Allah boleh hidupkan semula, sebab bila hidupkan semula, mesti Allah kena kembalikan semua kepada yang asal. Kan? So bolehkah Allah kembalikan partikel yang kecil yang dah bercampur tadi itu kepada pemilik asal? Itu yang mereka bertanya. So bermakna tuan-tuan sekalian, orang yang tolak kiamat ni bukan tak fikir, dia orang fikir juga. Tapi logik diorang, bagi diorang, dia nak logik diorang ni menang daripada apa yang Allah punya ini. Diorang rasa diorang ni macam lebih bijak daripada Rasul dengan Allah Azza wa Jalla. So dia kata logik ke? Debu yang dah bercampur Allah boleh kembalikan pada bentuk asal. Dan Allah kembali kepada pemilik asal. Kan saya pernah cerita kat sini kan, anda beli dua tepung, dua cap yang berbeza, satu cap saur, satu cap apa? Suci. Cap kunci. Ada saur, ada kunci. Okay. Beli cap saur, beli cap kunci. Anda ambil tulang, selerakkan sekali. Okey, arahan saya, asing dah boleh. Boleh buat? Yang itulah yang difikir oleh orang Quraisy kat Mekah tu. Tepung kita boleh nampak lagi, debu nampak tak nampak? Debu dengan tepung. Tepung kita nampak lagi partikel dia warna putih. Debu nampak tak? Tak ada depan. So dia kata tulang tadi jadi debu. Debu campur dengan benda lain. So Allah boleh ke kembalikan partikel debu tu? Oh, milik fulan ni dah tak balik ke asalnya. Allah boleh buat tak, saya nak tanya? Allah boleh buat tak? Tapi itulah logik yang dibuat oleh orang-orang Quraisy kat Mekah. Dia kata kalau tepung pun tak boleh nak campur, dia tak kata tepung lah. Dia kata kalau benda ni pun mustahil nak buat, boleh ke Allah buat? Tapi dia terlupa Allah tu maha kaya, Allah tu maha kuasa. Allah boleh buat apa saja. Seperti mana Allah ciptakan orang tu daripada tak ada kepada ada. Takkan Allah tak boleh kembalikan partikel asal tu kepada milik tuan.
So ini bukti hebatnya Allah. Buat something yang kita tak boleh nak buat, tapi Allah je boleh buat. Okay, boleh faham tak kawan sekalian? Anda pernah tak jumpa burung yang terpatah sayapnya? Anda pernah tak rawat burung yang terpatah sayapnya? Tak pernah kan? Saya pernah ada pengalaman, burung jatuh depan rumah saya. Dia tercedera dekat bahagian kepaknya. So, saya punya idea tengok cerita-cerita kartun zaman sekolah dulu. Kalau kita balut, letak minyak gamat kan. So, lepas dah berapa hari kita kurung dekat dalam sangkar tu, tiba masanya untuk kita bagi dia terbang. So, mungkin dah okey kot sebab dia dah lompat-lompat dekat dalam sangkar tu. Sebab saya minta ayah saya beli sangkar pada waktu tu. Sebab jumpa burung rasa macam rezeki limpah ruah ni. Sebab kita dulu lestik burung tak kena-kena. Ni burung jatuh depan rumah. So kita tangkap burung tu tak dalam sangkar. So kita pun balut, letak minyak gamat, rawat luka-luka dia, cuci luka dia. Tuan-puan sekalian, kesudahan burung tu, tuan-puan sekalian, lepas berbulan-bulan saya hidup, dia still tak boleh terbang. Kesudahan dia memang di akhir jadinya satu binatang yang saya beli dekat dalam sangkar yang tidak boleh terbang. Idea asal saya, lepas saya dah rawat, ingat dia boleh terbang. Saya tengok bulunya cukup. Bukannya bulunya berkurang lepas jatuh tu. Bulunya cukup. Cuma saya nampak ada darah, saya cuci darah dia. Saya buang semua kotoran-kotoran dia. Saya ingat dia boleh terbang. Tapi akhirnya tak boleh terbang. Dia mati pun dalam sangkar tu akhirnya. Sedih tak cerita ni? So tuan-puan sekalian, akhirnya dia mati dalam sangkar tu. So nak kata tuan-puan sekalian, saya punya ilmu kedoktoran pada waktu tu tak boleh nak mengubat dia untuk terbang. Nak kata bukan kuasa saya menentukan, okey, kepak kau dah okey, jom terbang. Saya tak boleh tentukan dia terbang ke angkasa. So sebaliknya sebenarnya siapa yang terbangkan dia? Dulu saya budak kecil tak fikir Allah lah pada waktu tu kan. Fikir, kalau dia terbang tak apalah, cacat kot. Macam tu lah kan. Dah kira cacat lah, mungkin kita kena urat dia kat mana, saraf mana satu kena kat dia dan dia tu, tak boleh terbang tak? Itu kita punya kefahaman dulu. Tapi rupanya bila kita baca Quran, memang Allah bagi dia terbang bukan sebab saya. Anda pernah baca tak surah Al-Mulk, surah An-Nahl, Allah bagi tahu dua-dua tu ayat yang sama lebih kurang. Allah awal-awal bagi tahu burung terbang bukan sebab sayap. Bukan sebab sayap. Kan Allah kata, awalam yara ila tayri faqam safatin wa yaqbin. Adakah kamu menyangka burung terbang di angkasa sebab dia mengembangkan dan menguncupkan sayapnya? Allah kata, no. Bukan sebab dia kembang kuncup. Kita je nampak burung terbang ke angkasa sebab kembang kuncup. Tapi Allah kata bukan. Dia terbang sebab ma yumsikuhunna, tak lain tak bukan sebab dia kembang kuncup, tapi aku yang apungkan dia dengan sifat Ar-Rahman itu. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Ma ni adalah bentuk Allah membetulkan fakta. Fakta kita adalah burung terbang sebab kembang kuncup sayap, tapi Allah kata ma yumsikuhunna. No. Tidak lain dan tidak bukan dia terapung di angkasa sebab aku bagi cinta dekat dia. Faham? So Allah kata, wahai burung, kalau kau nak terbang ada cagarannya. Cagarannya bukan sebab sayang kamu, tapi sebab cinta aku. Tapi ada cagaran untuk kamu dapat cinta daripada aku. Surah An-Nahl bagi tahu syaratnya apa? An-Nahl bagi tahu, awalam yarau ila. So siapa yang lebih kurang ayat ni bunyi? Bunyinya, awalam yarau ila tayri musakharatin. Wahai burung, kalau kamu nak terbang syaratnya adalah kau kena dapat cinta aku. Nak cinta aku syaratnya adalah kau kena berserah. Total. Musakharat bermaksud jadi hamba Allah yang berserah secara total. So, nak cinta tak? Nak terbang tak? Boleh, dapat cinta aku dulu. Nak cinta tak? Macam mana? Serah. So, bermakna tuan-puan sekalian, kalau anda nampak burung yang terbang dekat angkasa, anda kena belajar sesuatu. Sebab dia boleh terbang bukan sebab kepak, tapi dia boleh terbang sebab perkara pertama dia buat adalah dia berserah total kepada Tuhan. Sebab dia berserah total, Allah bagi cinta. Cinta tu telah mengapukan dia ke angkasa. Pernah dengar tak cinta? Anda cinta sampai anda angau? Pernah tak dulu? Kita bercinta sampai angau. Cinta tu telah menyebabkan kita rasa macam flying without wings. Kan? Kita rasa macam terbang ke cloud 9, terbang ke langit yang ke-9. Pernah tak? Rupa-rupanya itu bukan cinta khayalan dan karut.
Memang benar cinta Allah dalam mengapukan burung sampai ke angkasa. Betul? So tuan-tuan sekalian, sebab itulah orang kata, kalau anda cinta seseorang, anda sanggup rentas lautan api. Sebab anda telah terbang jauh ke angkasa. So itu kerana apa? Kerana cinta. Kerana cinta. Allah dalam awal-awal setiap malam anda baca surah tu, Allah kata bukan sebab kepak. Dulu saya punya idea dia terbang sebab kepak, sebab tu kita rawat kepaknya. Rupa-rupanya Allah bagi tahu the answer is not that kepak. Allah cakap bahasa Inggeris lah, not that kepak tu kan. Bukan sebab kepak, tapi sebab cinta. Sebab cinta. Tapi bukanlah kata Allah tak bagi cinta kat burung sebela tu. Kan, sebab memang Allah dah takdirkan cinta aku bagi kat kamu ni, kau duduk dekat darat pula. Mungkin dah lama kau terbang. Sekarang masa untuk kau belajar hidup di darat dalam sangkar pula. Jadi hamba yang bersyukur. Akhir-akhirnya lepas beberapa hari, lepas sekian bukan beberapa hari, tak sampai sebulan kot. Dia tengok pagi-pagi tu kerah dah bumi. Mungkin sebab dia terkejut kot, culture shock. Selama ni terbang ke angkasa tapi duduk kat dalam sangkar, culture shock. Tu yang kejut tu. So itu ayat ketiga, teman sekalian. Kita pukul berapa ni? Pukul 4. Belum balik lagi kan? 4.30. Okay, so itu alladhi hum fihi mukhtalifun. Okay, jelas So dia orang bertelagah pasal benda tu. Okay, now pergi pada ayat 4 dan 5. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Okay, sepintah lalu. Jangan tengok maksud lagi. Apa yang anda dapat dari 4 dengan 5? Sama tak bunyi? Okey, saya boleh kata macam ni. Nampak sama, tapi tak serupa. Gitu. Nampak sama, tapi tak serupa. Anda pernah baca surah Al-Takatsur tak? Kan? Al-Hakumut. Lagi? Terus lagi? Okey, kalla sawfa ta'lamun. Lepas tu? Sama lah. Sama. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla saya'lamun. Thumma. Saya surah Al-Qur'an kata tadi. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma. Kalla saya'lamun. Macam menarik ni. Okey yang atas tadi kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun ni thumma kalla sawfa. Okey, baik. Sebenarnya dia sama tak? Sa ini datang daripada perkataan sawfa juga. Sawfa ni dalam bahasa Arab tu maksudnya sawfa maksudnya akan. Tapi kadang-kadang bila digabungkan dengan fi'il, waw dengan fa ni mahzuf, dihazafkan. So tinggal sa je. Sebab itu sa juga maksudnya benar, akan. So saufa ataupun sa merujuk kepada keadaan benda tu belum tiba. Belum tiba tapi akan tiba. Faham kan? So bila kita baca saufa ataupun sa, benda tu tak berlaku lagi, tapi dia pasti akan tiba. Itu maksudnya sa ataupun saufa. Itu yang saya nak kongsi sikit lah tentang benda yang menarik. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kenapa saya kata nampak sama tapi tak serupa? Okay. Anda mungkin kata sebab satu tak ada summa tu ustaz, dan satu lagi ada summa kot. No, bukan sebab semata-mata itu. Tapi apa yang Allah nak sampaikan daripada ayat itu sendiri pun dah berbeza. So faham kita, ini topik lain dan ini topik lain. Walaupun anda nampak sebutannya sama. Ingat lagi tak kita bincang surah Ar-Rahman dulu? Kan ada satu ayat berulang 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Soalan saya, adakah setiap kali Allah ulang topiknya sama? Adakah topiknya sama? Entah. Lepas 2-3 benar cerita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia refer pada topik. Lepas 2-3 benar cerita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia bawa topik yang sama. Walaupun sebutannya sama, tapi topik ataupun isunya berbeza. So sama juga dalam hidup sekalian, Allah Azza wa Jalla tak guna topik yang sama. Topik berbeza. Jadi sebab tu nampak macam sama tapi tak seru. So, baik. Jom kita tengok tafsiran ayat 4 dan 5.
Ayat 4 ni tuan-tuan sekalian, dia ceritanya macam in response daripada yang nombor 3 tadi. So bila mana orang bertanya-tanya, dan mereka pula jawab. Dan bila mereka jawab, mereka bertelagah pula dengan pendapat masing-masing. Aku betul lah, kau salah. Yang tu salah lah, aku betul lah. Nampak? Dia bertelagah nak benarkan siapa yang betul, siapa yang salah. Lalu bila dia sedang bertelagah tentang idea kiamat, jawapan daripada Allah SWT, yes, dia betul-betul akan berlaku. Tapi dia orang kata, no, tak, ya kot, tak kot, macam tu, macam mana? So dia orang tengah bertelagah, ya ke tak akan berlaku. So dia orang tengah bertelagah tuan-tuan sekalian, patutnya kalau Allah Azza wa Jal nak menghilangkan segala pertelagahan tu, Allah boleh je hantar sesiapa yang berkuasa ataupun orang yang ada authority yang boleh dia orang senyap mulut bila datang jumpa dengan dia tu. Allah boleh je hantar satu suara yang sangat menggurungkan, betul lah dia akan berlaku. Kan tadi kan dia kata ya ke tidak, kan dia orang kan telagah di Allah boleh je hantar suara, jawapan dia ya lah. Nampak tak? Allah boleh tahu macam tu. Di saat orang kata yes or no, ya ke tidak akan berlaku. So Allah boleh hantar suara yang menggerunkan selain pada Nabi Muhammad yang Allah sesiat lah. So Allah boleh hantar satu suara yang menggerunkan, jawapan dia lah. Apa ni telagah ni? Allah boleh jawab macam tu. Tapi kalau Allah buat macam tu, apa maksud dia? Kalau Allah pilih cara macam Allah masuk di tengah pertelagahan mereka tu, dan Allah pilih satu jawapan yang betul, dia macam seolah-olah Allah tergugat sangat dengan apa yang diorang gaduhkan tadi. Saya nak tanya, kalau kita masih bertelagah nak bincangkan pasal ya ke tidak hari kiamat, seandainya kita pilih jawapan salah, Allah tergugat ke? Allah rugi apa-apa kalau kita pilih jawapan salah? Allah tak rugi apa. Sebab tu Allah nak telagah, sila. Nak bincang benda tak penting, bincang. Allah tak tergugat pun. Hatta kita last kali tidak sembah Allah, tak hormat Allah, tak beriman pada Allah, Allah tak rugi apa-apa pun tuan-tuan sekalian. Sebab tu Allah nak membuktikan yang Allah tu berkuasa, tak tergugat pun dengan perbincangan makhluk-makhluk yang tak berguna ni. Allah just kata macam ni. Allah kata yes or no, tapi Allah kata satu hari nanti kau kata. Tengok tak cara Allah respon macam ni? Ini cara-cara respon like a boss. Tahu tak respon like a boss? Saya buat contoh. Contoh, ada bos dekat office. Dia minta staff dia untuk siapkan satu paperwork ataupun satu kertas kerja. Lalu tiba-tiba staff tu dia kata, okey, nak siapkan kertas kerja ni saya bagi masa 3 hari untuk siapkan kertas kerja ni. Yang staff ni kata dia balik daripada dekat belakang tu, dia balik jumpa kawan-kawan dia tu dekat belakang tu, selain daripada bos dia tu, dia pun cakap dengan staff lain, aku rasa bos ni tak logik bagi 3 hari, patutnya 4 hari. Yang kawan dia kata, no, betul dah bos bagi 3 hari. Lepas tu kawan dia kata, no, patutnya 4 hari, 3 hari, 4 hari. Betul-agah kan? No, 3, 4. Boleh tak bos tu dia keluar, dekat luar orang tengah bising, dia kata, 3. Boleh tak? Boleh tak Allah bos tu cakap macam tu? Jawapan dia 3, bukan 4. Boleh tak? Tapi macam bila dia kata 3, 4 tu, macam bos itu gugat dengan apa yang sedang berlaku pertelagahan dekat luar. Tapi kalau bos tu jawab macam ni, satu hari nanti kau kata, buat dulu, telagah siap-siap berlaku, gaduh. Tapi satu hari nanti kau kata, ini cara macam mana? Respond like a boss. So Allah tu maha bos, maha berkuasa. So Allah kata macam mana? Tak apa. Nak bincang. Nak gaduh. Tapi one day you will know. Satu hari nanti kau kata. Tahu apa? Satu hari nanti kau akan tahu betapa benarnya benda tu. So kali pertama bila Allah sebut kalla saya'lamun, mufassir menyebutkan maksud ayat 4 ni adalah satu hari nanti kau akan tahu betapa benarnya ada hari kiamat. So maksudnya bila benda tu dah berlaku, kan dulu kan kamu tak percaya, dok habiskan masa dengan bergaduh, bincang, kesudahannya tak ada pendirian pun, kan? Okay, bila benda tu berlaku, masa tu kau akan tahu betul tak betul. Macam itulah.
Yang dikata satu hari nanti kau akan tahu tu, bila benda tu berlaku, masa tu kau tahu benda tu, mana satu jawapan yang betul. Masa tu baru kamu tahu mana satu jawapan yang betul. Itu nombor satu. Dan kali kedua Allah sebut thumma kalla saya'lamun. Baik, thumma ni apa maksudnya, kita dah bincang sebelum ni. Kemudian, bermaksud kemudian tu adalah tindakan yang sama ke, tempat yang sama ke, ataupun tindakan ataupun tempat yang berbeza. Bila kita kena thumma, transition of place ataupun transition of action, perubahan tindakan ataupun perubahan tempat. Betul tak? Anda tak boleh kata saya mengajar kemudian saya mengajar. Itu tak kena. Dia kata mungkin macam ni, saya mengajar kemudian saya minum. Tindakan lain kan? Betul tak? Saya berada di Akrab kemudian saya berada di stesen minyak Kerubung, contoh. Nampaklah dia merancang ada transition of place. So bila Allah sebut thumma, fahamlah kita benda yang disebut dekat sini tak sama. Benda yang disebut kat sini tak sama dengan kat sini. Dia lain. So daripada kat sini kiamat dah berlaku. Lepas kiamat berlaku, apa yang berlaku? Perhimpunan di padang mahsyar. So dulu kan kalau kata ya ke Allah boleh bangkitkan semula, nasihat bagi tahu kan tadi kan? Betul ke Allah boleh hidupkan semula? Boleh ke Allah letakkan kembali tulang-tulang yang dah jadi debu tadi tu, kembalikan pada dunia asal? Bermaksud dia orang sedang mempertikaikan hari kebangkitan semula. So pertama, kalau saya alamun, kau akan tahu betapa benarnya kiamat tu, bila tak kiamat tu benar-benar lah. Yang kedua, kau akan tahu boleh tak boleh Allah kembalikan tulang pada waktu tu, bila hari kebangkitan semula menuju ke mahsyar. Masa tu saya alamun, kau akan tahu. Boleh faham tak? Sebab Nabi dah bagi tahu banyak kali dah, yes betul dia akan berlaku. Anda percaya kan? Tak apalah, one day you will know. Satu hari nanti kau akan tahu. Nabi dah kata akan berlaku. Percaya tak percaya? Dia percaya tak? Tak percaya. Last kali orang tak percaya, apa kesudahannya? Tak apalah, tak pilih. One day you will know. Satu hari nanti kau akan tahu. Itu maksud dia. So ini cara-cara bos-bos punya respon. Kita nak buat macam ni, orang panggil kita belakang, kalau style cara macam ni respon kita. Tapi Allah je boleh buat macam ni. One day you will know. Tak apa, one day you will know. Dua kali Allah sebut, tapi nak menghalalkan kepada dua keadaan. Satu, kiamat. Yang kedua adalah perhimpunan di mana? Mahsyar. Itulah sampai ayat ke-5. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak tanya. Saka kada ni, tuan-tuan sekalian, adalah simbolik berlakunya kiamat. Sebab bila berlaku saka pertama, tiupan saka pertama ni, confirm dah kiamat pada waktu. Tapi, ada pernah dengar tak Dajjal, Nabi Isa, kan? Ada pernah dengar tak pasal Dabatul Ar? Ada pernah dengar tak pasal matahari terbit daripada barat? Waktu tu saya nak tanya, kiamat dah berlaku belum? Dajjal muncul, kiamat ke belum muncul? Isa? Matahari terbit daripada barat? Belum lagi. Tuhun? Asal-asal tu? So, Alhamdulillah anda faham. So, jangan anda terus faham, Dajjal dah muncul, kiamat. Dia ada 4 kronologi tanda besar. Kalau anda memilih untuk taubat, masa tu taubat masih diterima. Dia berlaku kalau dah berlaku 4 benda ni, anda tak taubat lagi, masa tu taubat dah tak terima. Dia ada 10 tanda besar kiamat. Ada 10 tanda besar kiamat. Berlaku 4, kalau anda sempat taubat, insya-Allah taubat masih terima. Tapi lepas berlaku yang keempat itu, puan sekalian, anda nak taubat pun tak ada guna dah. Tapi kiamat tak berlaku lagi. Kiamat tak berlaku lagi waktu tu. Sebab kiamat hanya senyap akan berlaku bila sangka kali. Apakah tanda yang pertama? Saya Muslim sebut pasal hadis. Anda dah pernah tahu belum tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda besar kiamat, tahu tak? Ke nak saya kongsi? Nak ke dah tahu? Nak kongsi tak? Nak tahu tak? Of course nak, Ustaz. Nombor 1, tuan-puan sekalian, berdasarkan hadis yang sahih, kronologi yang pertama adalah
munculnya Al-Masih Dajjal. Muncul Ad-Dajjal Al-Masih itu Nabi Isa. Okay? Ad-Dajjal. Nombor satu, Dajjal muncul dulu. So, Asyratul Kubra, tanda-tanda besar 10. Ini nombor satu Nombor satu, Dajjal muncul. Okay, itu Dajjal muncul. So, bila Dajjal muncul, nombor dua tuan-tuan sekalian adalah munculnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Okay. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Okay, biarlah saya tolong anda. InsyaAllah adik, tolonglah adik. Saya ada kot slide tu. Yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Okey, ada. Saya ada sini. Okey. Kalau anda nak tengok tuan-tuan sekalian, ini adalah hadisnya yang sahih. Ini hadis sahih, hadis tentang tanda-tanda besar kiamat dalam Sahih Muslim. So anda boleh tengok dekat sini, diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim, kitab Al-Fitan. So hadis yang ke 2901. So ada hadis yang sahih tentang tanda besar kiamat ni, tapi dia tak tersusun ikut susunan kronologi. So saya bantu anda tuan-tuan sekalian dengan mengeluarkan hadis-hadis ini. Berdasarkan hadis saya, apakah susunan kronologinya? Okay, yang ni. Nombor satu, Dajjal muncul. So Dajjal muncul itu nombor satu. Itu first step. Yang kedua tuan-tuan sekalian, turunnya Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Itu nombor tiga. Dan yang nombor empat ni tuan-tuan sekalian, ini yang paling kita risau. Bila berlaku nombor empat ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, berlaku nombor empat, itu taubat dan tak ada guna. Kita taubat sudah ditutup abad-abad. Bermakna time dekat sini, kalau nak taubat masih boleh. Datang nombor empat di nombor sekalian, kalau anda nak taubat dan nak ni air mata darah macam mana sekalipun, bangunlah tahajud setiap malam sekalipun, tak boleh. Tak boleh lah. Okay. So lepas berlaku matahari terbit daripada barat, munculnya Dabbatul Ard, ataupun satu makhluk yang akan berkeliaran pada waktu duha lepas muncul matahari ini. Sebab sekarang ni kan bila matahari muncul kan taubat dah tak diterima. So bermaksud keputusan itu adalah keputusan akhir. Kalau beriman. Kalau tak beriman, habis. Dah tak ada peluang untuk jadi orang beriman pada waktu itu. So keputusan bila keputusan dah final dekat sini, Dabbah buat kerja. Dabbah buat kerja apa tuan-tuan sekalian? Dia akan keluar pada waktu duha lepas muncul matahari ini. Dia akan pergi cari orang-orang kafir, dan dia akan hinggap dekat dahi orang kafir tu dan akan letak tanda. Dia akan letak tanda. So dia akan keluar semua bertebaran dekat muka bumi ni waktu duha, disinggah dekat dahi orang yang tidak beriman. Dia tanda apa? Kafir. So tuan-tuan sekalian, disebutkan dalam hadis yang sahih tuan-tuan sekalian, tanda yang akan dibuat oleh Dabbatul Ard ini, tanda itu sangat-sangat jelas. Bukan tanda-tanda mana tu? Tak. Dari jauh anda boleh nampak tanda yang Dabbah tu buat. Na'udzubillah, kita akan dihinggap oleh Dabbah. Na'udzubillah. Sebab nanti tuan-tuan sekalian, kalau orang yang tidak ditandakan Dabbah ini orang yang kafir, waktu ni yang ke-10 ni nanti, Allah akan matikan semua orang beriman dengan satu tiupan yang sangat dalam. So waktu ke-10 ni muncul, kiamat tak akan lagi. Tapi waktu ni semua orang beriman mati. Yang tinggal tahu tak siapa? Yang ada tanda. Yang ada tanda semua ditinggalkan pada waktu ni. Sebab lepas 10 ni, sangkakala. Sangkakala itu hanya akan disaksikan dan akan dirasai oleh orang-orang yang tidak beriman. So jangan nak bercita-cita walaupun sekali, Ustaz, saya dah banyak pergi kuliah kiamat kan dunia ni Ustaz. Saya dah belajar banyak pasal kiamat. Saya nak dengar juga macam mana bunyi sangkakala pertama tu.
Saya belajar sekali Nabi saya nak praktis. Kan bukan kalau Ustaz kata al-ain bila amal kasadari bila tamam. Ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Saya nak amalkan ilmu saya Ustaz. Saya nak dengar macam mana trompet berbunyi. Sedap tak sedap? Tak payah. Sebab kalau anda bercita-cita untuk dengar benda itu, bermakna terpastikan anda bercita-cita untuk dapat tak dengar figure. Itu maksudnya. Lebih kurang macam tu kalau anda bercita-cita sangat nak dengar. Lebih kurang anda mengharapkan dabah ni tolong tanda dekat saya kafir, tolong saya. Okey, lepas dabah muncul baru muncul dukhan. Dukhan ni apa benda? Asap tebal yang berwarna hitam. Ia akan menghilangkan ataupun merangkut segala senyuman yang ada dekat wajah-wajah manusia. So ad-dukhan ini dikatakan oleh hadis Nabi, bila berlaku je asap tebal tu, tak ada seorang manusia pun boleh melakarkan senyuman di wajahnya. Dabah ni binatang. Dia binatang yang berterbangan. Katanya dia adik-beradik macam anak-anak. Dan kata. Sebab tu dalam Quran ada baca kisah Nabi Sulaiman, kan ada babak dabah ni juga muncul. Tapi Allah sebut dabah dalam ayat tu maksudnya anak-anak. Kan waktu Nabi Sulaiman kan dia wafat, jin-jin tak tahu dia wafat. Anda pernah dengar tak cerita ni? Dalam Quran ada baca cerita ni. Masa Nabi Sulaiman wafat, jin tak tahu pun Sulaiman wafat. Sampai siapa yang bagi tahu Sulaiman dah wafat? Dabah ni lah. Dia gigit tongkat sikit, jatuh. Masa tu jin baru tahu, Sulaiman dah wafat. Maksudnya sebenarnya seorang pun tak tahu Sulaiman dah wafat. Sampailah dabah ni buat kerja. So, tapi dalam cerita tu digambarkan dabah itu anai-anai. Disebut perkataan dabah, tapi maksudnya anak-anak. Tapi bila hadis Nabi sebut dabah ni terbang, so adik-beradik anak-anak yang terbang namanya apa? Kan katung lah. So dia dabah juga, tapi binatang yang terbang. So adik-beradik anak-anak namanya kan katung yang terbang. So sebab tu dia terbang. Dia hingga dekat sini. Letakkan tak tahulah kita masih bentuk macam yang dabah ni. Tapi yang kita boleh tahu daripada hadis yang sahih, dia cuma terbang pada waktu duha. Memang itu disebut ada sahih, terbang pada waktu duha. Okey, so duha tadi, apa sekalian? Baru ni Malaysia digemparkan dengan apa? Jerebus. Nah, so bila jerebus apa sekalian? Adakah itu duha? Adakah itu duha? Kenapa panggil bukan duha? Sebab dah jatuh muncul lagi. Confident ada? Yes, Saja Asia itulah jawapan paling simple untuk melenyapkan bukan dukhan. Sebab ingat lagi tak saya sebut daripada hadis tadi, bila mana berlaku dukhan dia akan meragut semua senyuman. Sudah tidak akan ada tinggalan senyuman di wajah mereka yang melihat dukhan. Anda tengok tak jerebu bau ni, anda boleh gelak lagi tak? Anda boleh gelak lagi tak jerebu bau ni? Ketawa pun boleh, kan? Buat lawak lagi. Tapi itu pasal dukhan masa ni berlaku, tak boleh gelak. Seorang pun tak boleh gelak pada waktu ni. Dan tuan-tuan sekalian, bukanlah dikatakan bukanlah dukhan sangat pun bau ni. Anda boleh kata itu dukhan juga, tapi asyratus sughra, tanda-tanda kecil yang Allah perlihatkan. Had tu pun yang Allah bagi sikit tu pun kelam kabut dah. Macam mana kalau asap tebal lagi kelam kabut? So 389 akan kata ada muncul bencana. Yang setakat ni hadis ada dua terjemahan. Setengah kata bencana itu adalah gempa, yang itu pendapat paling kuat. Dan setengah kata bencana itu adalah gerhana. Tapi gerhana dengan gempa, nampak gempa tu lagi dahsyat. Sebab tu gempa itu dikatakan yang paling kuat pendapatnya. So berlaku gempa di timur 7, barat 8, Kepulauan Arab 9. Itu susunannya. So berlaku timur dulu, lepas timur barat, lepas barat Kepulauan Arab. Saya sendiri bukanlah pengkaji teori-teori di manakah tempat yang spesifik. Tapi Allah bagi di timur. Timur apa? Timur mana timur? Di timur, di barat dan di kepulauan. So tuan-tuan sekalian, lepas habis yang ni, pergi nombor 9, api dari Yaman yang menghalau manusia ke mahsyar.
So ni yang ke-10. So yang ke-10 ni juga lah datang angin yang akan mematikan orang-orang yang beriman. Semua jadi nanti. Orang beriman nanti dulu. Orang beriman dia akan mati pada waktu ni. Betul. Ya. Nanti benar. Sangkala lepas tu. Ni belum sangkala lagi. So ini semua tanda-tanda. Nampak ni tanda-tanda. So bila sebut tanda-tanda belum kiamat lagi, tuan-tuan sekalian. Habis ke-10 baru datang Ar-Rajifah, Ar-Radifah, nombor 1, nombor 2. Sangkala pertama, sangkala kedua. Lepas tu baru sampai. So sampai ke-10 sangkala tak wujud lagi. Sebab bila start sangkala tak panggil tanda dah, kiamat terus. Kiamat terus dah pada waktu. So yang tengok benda tu cuma orang yang tidak Beriman. Jangan bercerita tuan-tuan sekalian. Please, ukurkan cerita tu sekarang. Saya nak tengok lah Ustaz. Dahsyat macam mana? Tak payah. Dahsyat tu? Tak payah. So tuan-tuan sekalian boleh faham So bila cerita bab kiamat tuan-tuan sekalian, kalau anda belajar kiamat, anda dengar cerita kiamat dalam Quran, perkara yang kita kena datangkan Nabi adalah satu benda. Bukan satu, dua. Al-Quran sebut kena ada dua. Pertama, cerita-cerita kiamat dalam Quran termasuk surah An-Naba. An-Naba bagi tahu orang-orang yang akan dimasukkan neraka Jahannam. Sebab kalau anda buka surah An-Naba tadi kan, ada babak yang Allah sebut. Mana surah tu? Kan ada dalam surah An-Naba ni Allah sebut nanti dekat bawah-bawah tu. Allah sebut dalam ayat yang ke 21. Ni. Disebabkan mereka jadi orang yang bertanya-tanya, tak percaya pada hari kiamat, kerap mendustakan, kerap meragukan orang tentang hari kiamat, tempat yang layak bagi mereka ni neraka Jahannam. Sebab itu Allah sebut cerita-cerita kiamat dalam Quran ini, cerita pasal kebenaran kiamat ni sepatutnya mendatangkan dua benda dalam jiwa orang-orang yang beriman. Pertama adalah memang cerita kiamat ni untuk mendatangkan satu, takut. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman sebelum itu tuan sekalian, anda kita fikir, bukankah nama surah ini maksudnya Allah tu sayang? Ar-Rahman. Tapi kenapa dalam surah sayang ni Allah ada selit cerita pasal kedahsyatan kiamat? Pasal takutnya neraka. Sebab memang aku cerita neraka dan aku cerita kiamat untuk kamu rasa takut. Sebab tu ayat tersebut liman khafa. Siapa yang takut, congratulations. Faham tak? Yang tak berjaya ni ataupun yang malang ni adalah Allah cerita kiamat, Allah cerita neraka, takut kosong. So you are free. Kalau kita dengar kiamat dan pasal neraka tak rasa apa-apa ketakutan dalam diri, gagal. Sebab Allah kata congratulations for those liman khafa. Siapa yang takut, aku akan bagi surat congratulations for you jannatan, 2 syurga. Yang lagi 2 syurga surah Ar-Rahman dulu. Syarat dia apa? Kena takut. So cerita-cerita kiamat dalam Quran nombor 1 memang nak sungguh kita rasa takut. Dan itulah bukti Allah sayang. Sebab Allah takut tu bukan takut tak. Supaya kita takut tu bertindak supaya tak nak masuk tempat yang scary tu. Itu tujuannya. So itu motivasi Allah bagi. So kedua tuan-tuan sekalian, apakah tujuan cerita kiamat dalam Quran? Allah nak suruh kita yakin benda tu betul-betul akan berlaku. So dia tak boleh anda takut saya tapi tak yakin benda tu berlaku. Tak jadi. So dia bermula dengan anda takut benda tu akan terkena kat diri anda. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita yakin yang betul lah benda ni akan berlaku satu hari nanti. Sebab bila kita tak takut dan bila kita tidak yakin, tempat yang hanya layak untuk kita hubungi adalah di sini. Yang nanti anda tengok scary tak scary Allah cerita pasal neraka Jahannam ni, salah satunya adalah neraka Jahannam ni Allah istilahkan ahqab. Ahqab ni maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Ni. Dia datang di perkataan haqibah. Maksudnya apa ni? So Allah kata neraka Jahannam ni ibarat macam ni. So siapa yang tentukan akan masuk ataupun keluar sesuatu daripada kain? Pemilik. So siapa pemilik neraka Jahannam tu maksudnya? So siapa yang tentukan seorang masuk neraka ataupun keluar dari neraka? Allah.
So antara sifat neraka jahanam, dia seperti na'udzubillah, kita akan masuk dalam bagian dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh faham kan? So 5 ayat je kita mencari untuk masing surah An-Naba. So secara jelas ni kita faham 5 ayat ini sedang digambarkan keadaan orang yang tak percaya dan orang sedang bersoal-soal, tetapi soal itu bukan untuk istifham yang ringan. Mereka bukan nak faham, tapi mereka nak apa? Nak menghinakan pembawa mesej hari kiamat. Dengan cara macam mana? Bila mereka tanya, maka timbulnya keraguan. Maka bila orang ragu, orang mula nak tolaklah Nabi Muhammad pada waktu tu. Sebab dia akan mengatakan Nabi Muhammad bawa ajaran yang sesat ataupun yang meragukan kita. Pening kepala je, baik kita tinggalkan Muhammad. So itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kita. Orang degil, dia orang tak suka dengar apa yang Nabi cakap, dia orang tak hormat Rasulullah. Sebab itulah berlaku seperti itu. Boleh faham kan? So itu yang kita bincang setakat ini keputusan, insya-Allah nanti kan start daripada ayat yang ke-6 next month, insya-Allah panjang umur rezeki kita jumpa. Start daripada ayat yang ke-6. Ini macam PZ, anda kena buat homework sikit. Nak homework tak? Ui, first time anda nak homework. Ini anak murid yang cemerlang. Lecturer tanya, nak homework tak? Nak. Wow. Itu bukan ada. Okay, dengar. Ini cerita pasal apa sampai kita tadi? Pasal kiamat kan? Allah kata, one day you will know, one day you will know. Tapi dengar. Masuk ayat 6. Tiba-tiba je Allah masuk, Adam naj'al al-ardha mihada. Tidakkah kamu lihat aku ini menciptakan bumi sebagai buaian untuk kamu? Dia macam, tadi baru aku dengar macam takut cerita pasal kiamat. Allah ancam, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Tadi scary. Tiba-tiba Allah macam inverted comma tukar topik. Tiba-tiba masuk bab penciptaan Adam. Antara ayat 6, lepas ayat 6 ni satu Allah kata Allah cipta bumi, lepas ni cipta gunung, lepas ni cipta pasangan, lepas ni cipta tidur, lepas tu cipta malam, lepas tu siang. Tadi tengah scary cerita pasal kiamat, tiba-tiba tukar topik cerita pasal penciptaan alam. Macam tukar topik. Jadi homework anda adalah, betul ke Allah tukar topik? Itu je. Betul ke Allah tukar topik? Sebab sekali baca macam tukar topik, tapi dah macam anda tahu dah jawapan dia kan. Tapi saya bagi homework, buat study, buat rujukan sikit. Betul ke Allah tukar topik? Betul ke Allah tukar topik? Ke disebabkan kecerdasan ilmu kita yang nampak macam tukar topik? Sebab nampak macam tak sinkronis ayat tu. Bila pergi 5 dan ke-6 macam tak masuk. Tapi betul ke Allah tukar topik? Itu soalan. Okay, so insyaAllah saya untuk jawapan tu. Okay, boleh ya? InsyaAllah saya je nak bagi study balik rumah ni. Anda kan suka apa? Kenapa nak minta kat saya tu? Ini terpaksa insyaAllah kita jumpa bulan depan dengan kupasan yang baru insyaAllah. So setiap habis satu bahagian saya akan bagi nota baru. So ini just bekalan. So next month ingatkan saya ceritakan sikit apa yang dekat dalam nota. Okay. Assalamualaikum. Kalau nak tanya soalan boleh bersama dengan saya lepas ni. Tasbih kafarah wa suratul asli.